بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم تعالى بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa ulumi bi daril amin. Kita muka surat 72 rasanya. Kata Musannif rahimahullah taala wa lam yajtami' ma'a ahli hataini as-sin'ataini ijtima'an yumkinuhu ma'ahu an yata'allamahuma minhum wa yu'ahhiluhu dhalika li-iktisabi jumlati ma'arifil umam wa sya'aril aqdamin wa qawaninil mamaliki wa lam يعصر عليه في تلك المدة أنه كان يعاني شيئا من ذلك وكذلك لم يجري له في تلك المدة ممارسة صناعة الفصاحة والبلاغة فلم يكن له عناية بالأشعار والخطب والرسائل العربية لا قولا ولا رواية ولم يكن مولعا بمجاورة الفصحاء ومغالبة البلغاء من كل ما يقوى فيه ملكة تينك الصنعتين الشريفتين. Hadirin sekalian, pertama sekali alhamdulillah, syukur kita pada Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kelangsungan hayat pada kita. Alhamdulillah. Syukur kita Allah Taala jadikan kita sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita Allah Taala jadikan boleh dalam keadaan kita ni boleh jadi taat patuh perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur kita diberikan keupayaan pagi ni untuk boleh hadir untuk kita menyambung bacaan kitab daripada kitab Usul Hamidiyah ni, insya-Allah. Kata Musannif rahimahullah taala, ada sekalian apa yang kita nak sambung ni masih lagi nak menceritakan mengenai mukjizat yang paling besar Allah Taala beri kat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Yang bila Quran ni ada istilah fasahah dan balaghah. Dan apa yang kita nak sambung seterusnya ni, yang terdekat kita bicara dulu adalah mengenai secara mutawatirnya. Ada istilah mutawatir yang kita bicara dulu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dengan riwayat yang cukup ramai pada umat yang hidup pada zaman dia, yang berkesinambungan pula daripada satu generasi kepada satu generasi sampai kepada kita, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia tak pernah ada mempelajari apa-apa ilmu daripada sesiapa pun. Tak pernah bertemu penyair ke ataupun bertemu daripada orang luar, cendekiawan daripada baik daripada orang ahli kitab Yahudi ke Nasrani ke. Yang selepas tu bila dia mendakwa menjadi rasul, yang keberangkaliannya pandainya dia untuk membaca Al-Quran dan sebagainya, yang didakwakan itu adalah daripada Allah Ta'ala, sebenarnya datang daripada pengajian dia. Itu kalau ikut bab yang kita duk bicara ni lah, nak menunjukkan bahawasanya memang Rasulullah ni, kalau riwayat secara mutawatirnya memang kita dengar, yang kita pun dah dengar sirah Nabi SAW sejak pada kecil lagi, bahawasanya memang dia ni dibesarkan dalam keadaan yatim, lepas tu piatu pula, lepas tu memang hidup pula dalam masyarakat jahiliah yang ummi, tambah pula dia memang tak ada belajar langsung apa-apa pelajaran untuk memulihkan dan keahlian pada dia untuk membaca dan menulis. Dan umur 40 tahun dia mengaku dia jadi rasul, yang sebelum ni dia digelar dengan gelaran Al-Amin. Baik. Jadi apa yang kita nak sambung seterusnya ni, nak menunjukkan bahawasanya memang Rasulullah ni yang dia bawa Quran, memang Quran ni bukan pada dia. Asal kita duk baca tu sedang bicara situlah.
Baik kata dia, walam yajtami' ma ahli hataini sinataini ijtima'an yumkinuhu ma huwa an ta'allamahuma minhum. Tidak pernah berhimpun Rasulullah ma ahli hataini sinataini, berserta dengan, dia tak pernah berhimpun dengan ahli dua ini, balaghah dan fasahah. Dia tak pernah berkumpul dalam satu majlis ijtima'an, sebagai satu perhimpunan, perkumpulan, yumkinuhu, yang membolehkan akan dia, akan Rasulullah mahu berserta dengan ahli hataini sinataini, dua bab ni, bab kalau ikut balaghah fasahah, kalau ikut yang terdekat juga, dua ini ialah bab bacaan dan menulis, qiraah wal kitabah. Rasulullah tak pernah, dan seumur hidup dia sebelum jadi Rasul itu, yang dia berhimpun untuk membolehkan dia yang ta'allabahuma minhum, mempelajari kedua-duanya, kitabah dan qiraah. Kalau ikut ke situ pun satu, kalau ikut yang paling dekat kita bicara, yang memungkinkan Rasulullah belajar membaca dan menulis, minhum, daripada mereka itu, daripada ahli hataini sinataini, daripada orang yang ada kemahiran untuk menulis dan membaca. Rasulullah tak pernah berhimpun dalam satu jangka masa yang membolehkan dia belajar. Wa yu'ahiluhu zalika, dan menjadikan ahli, mengahlikan akan Nabi SAW zalik, demikian itu. Zalik itu kembali pada ta'allum qiraah wal kitabah, belajar membaca dan menulis. Liktisabi jumlati ma'arifil umam, untuk mengusahakan satu perhimpunan atau satu kumpulan, satu koleksi ma'arifil umam, beberapa ilmu-ilmu di kalangan umat. Ma'arif itu jamak daripada ma'rifah. Ma'rifatul umam maksudnya apa yang ilmu pengetahuan, maklumat, informasi yang ada pada masa Arab, khasnya sebut bab baca dan menulis. Untuk Rasulullah membolehkan dia capai tahap tu, tak pernah ada masa yang diriwayatkan secara mutawatir yang dia pernah berkumpul dengan orang yang mempunyai pengetahuan macam tu, yang Rasulullah berada dalam kumpulan itu. Wa syara'il aqdamin, begitu juga imam bolehkan Rasulullah boleh mengusahakan untuk tahu syariat umat-umat dulu, tambah nak tahu sejarah kaum-kaum dulu kan. Wa qawaninil mamalik, begitu juga undang-undang mamalik, raja-raja yang memerintah, raja-raja dulu. Walam ya'thur alaihi fi tilkal muddah annahu kana yu'ani syai'an min dhalik. Dan kata dia tak pernah lam ya'thur, tak pernah lalu melampaui alaihi ala Rasulullah fi tilkal muddah, pada jangkauan masa itu, pada masa tersebut, tempohan masa tersebut, annahu, wasanya Rasulullah, kana, adalah Rasulullah ni, yu'ani syai'an min zalik, yu'ani ambil berat, ataupun bahasa mudah dengan bab itu, mempelajari atau ambil berat, mengamati syai'an, sesuatu, min zalik, daripada demikian itu. Zalik itu kembali pada ma'arifil umam, syara'il aqdamin, qawanil mamalik, undang-undang raja-raja dulu, peraturan pemerintahan mereka, begitu juga syariat umat-umat terdahulu, begitu juga beberapa informasi dan maklumat umat, antaranya menulis, membaca. Rasulullah tak pernah ada duduk dalam kumpulan tu yang nampak masa satu hal dan dia duduk untuk fokus pergi belajar tu. Wa kadzalika, macam itulah juga ada dalam yajri lahu fi tilkal muddah mumarasatu sinaatil fasaha wal balaghah. Tak pernah berlaku kepada Rasulullah pada masa tersebut mumarasati sinaatil fasaha wal balaghah, mempelajari, mumarasah dengan makna tadris, sinaati fasaha wal balaghah, untuk mereka atau mencipta, mengusahakan ilmu kefasihan, ilmu fasaha dan balaghah. Rasulullah tak pernah ni. Dan falam yakun lahu inayatun bil ash'ar, tidak pernah ada lahu li Rasulillah inayatun, ambil berat ataupun ambil peduli bil ash'ar, dengan syair-syair Arab. Rasulullah tak pernah peduli pun dengan syair Arab sebelum dia jadi Rasul. Wal khutabi, begitu juga
koleksi khutbah-khutbah yang pernah orang ucap, yang jadi hafalan di kalangan orang Arab pada masa itu. Tak pernah diketahui Rasulullah duk sibuk menghafal pidato-pidato, khutbah-khutbah yang pernah ahli-ahli pidato Arab sampaikan. Rasulullah tak pernah. Warasailil arabiyyati, begitu juga utus surat-surat berbahasa Arab yang pada zaman dulu bila ada surat-surat atau utusan yang penting-penting, dia akan digantung di Kaabah, yang Rasulullah pergi ambil berat, pergi baca, hafal perutusan-perutusan dalam surat tu. Jadi apa kita nak sebut dan nak baca ni, apa dia? Nak menunjukkan Rasulullah ni sebelum dia jadi Nabi Rasul macam mana? Tak pernah secara mutawatirnya, tak pernah ada satu apa pun keberangkalian yang dia mempelajari apa-apa ilmu daripada masyarakat yang ada pada zaman tu, baik masyarakat Mekah sendiri ataupun masyarakat daripada luar Mekah datang ke Mekah. Tak pernah. Begitu juga waktu dia keluar ke Syam untuk berniaga dan sebagainya, tak pernah ada keberangkalian dia berada dengan orang luar untuk dia boleh pergi ada keupayaan belajar. Tak pernah. Tiba-tiba mengaku jadi Nabi Rasul, mengaku dapat wahyu, lepas tu macam mana? Terror semua. Handai semua. Balaghah boleh, fasahah boleh, lagi apa? Sampai penyair pun terpegun, ahli sejarah pun tenganga, dia sebut. Ahli cendekiawan pun teruja. Orang yang bijak menulis dan membaca pun tak boleh nak buat macam mana yang Rasulullah sebut. Dengar pun dah kagum dan gerun. Jadi memang bukan datang daripada dia. Bahkan kalau kita tengok Quran itu sendiri, asal kita bicara tentang Quran yang Rasulullah, dia kata ni ialah kalamullah ni. Kalau ada orang ada akal lah ni, kalau dia tak tengok diri Quran, dia pun tengok terjemah sudah. Dalam Quran ada cerita umat dulu, ada dialog umat dulu, ada cerita syariat, ada cerita syurga, ada cerita neraka, ada cerita apa, langit, bumi, astronomi, bulan, bintang, ada akan selepas itu, cerita kejadian yang akan datang, kiamat, lagi kejadian dalam perut, macam-macam lah. Kalau orang yang berakal, dia akan kata apa? Kalau zaman tu nak dikatakan Muhammad sendiri yang buku ni dia tulis, mustahil. Orang berakal memang akan kata itu. Dan memang kita tengok pernyataan-pernyataan daripada orang kafir yang masuk Islam ni, antara sebab dia ini ialah pasal memang orang kafir ni antara dayah yang sampai pada mereka mengatakan maksudnya Al-Quran ni adalah the books of Muhammad yang karang. Tapi bila dibaca-baca balik tu dia, Muhammad takkan ada keupayaan mengarah ni. Mesti ada siapa di belakang dia. Siapa? Allah. Siap. Kita ni nasib baik, Melayu hidung penjai ni, siapa? Tak payah susah payah, beriman lama dah. Cuma walaupun beriman lama dah bab tu, tapi leceh tak boleh ikut Wahabi. Orang tu leceh. Pasal dapat free, jangan tak tahu, tetap akan ada ujian dan cabaran untuk mendapat akidah yang sahih. Ada yang ikut Wahabi tadi pun tak tahu saja pergi buka Facebook apa macam mana dah, pergi tengok ada pula geng Syiah. Nak kata apa, bila dapat Islam free memang Islam, tapi bila bengong bodoh pergi baca buku-buku Syiah, macam mana? Syiah pasal apa? Ambil ilmu Islam bukan daripada sumber dia, pergi belajar tak nak, betul main baca je. Konon dengan keupayaan akal dia, dia kata dia rasa dia mampu untuk menilai. Macam lah nak sebut tu. Tapi asal nak sebut ialah kat kita hidung penyek ni muncul dapat Islam free. Tapi sekali lagi nak sebut, walaupun free, pasal ada satu pernyataan dalam Quran, Allah Ta'ala bagi satu peringatan kat kita. Apa dia? Ahasiban nas ain yutraku ain yaqulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim tu bahasa depan dia tu. Adakah manusia ni menyangka, manusia itu kita tak? Maksudnya kita akan ayakulu amanah, kita boleh semudahnya mengaku aku beriman dengan Allah Ta'ala, Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, mengaku beriman itu ayakulu amanah wahum la yuftanun, sedangkan kita ni tak pernah dicuba dan diuji.
Quran tu sikit soal, pernah rasa tak kena cuba dan kena uji? Tak pernah rasa. Kalau tuan-tuan pernah rasa dicuba diuji, satu hal kan. Cuba uji apa? Dekat cuba uji duit tak ada, susah payah, kena buat nasi lemak, kena jual keripap, kelin pun ada tu. Kelin lagi teruk kadang kena ujian nak tu. Boh fil ayat tu kan. Kena cerita ujian ni apa? Ujian bab iman. Tuhan kita Allah. Ada rasa apa-apa tak ujian kita nak faham Tuhan kita Allah? Kesakitan. Tak sakit tu, saya kata kelin pun sakit lebih pada kita lagi. Tak mana bab iman ni? Allah yang kau kata Tuhan kau Allah tu, kau kenal macam mana? Kau faham macam mana? Tak uji tu satu hal. Pernah lah kita pergi belajar dan pergi jumpa guru yang memang ajar kita betul-betul siapa Allah yang kita dok faham Tuhan kita ialah Allah tu. Kadang-kadang pergi belajar kena uji tak mana. Sajalah sebut ini. Tiba-tiba ada pula ustaz pemang-pemang pula tu ajar apa? Allah di langit. Memang isu tu nak kena sebut lah. Pasal dekat saya pun keliling-keliling. Pagi tadi dekat Masjid Cina tu kan. Dulu saya kuliah dulu maghrib sekali, subuh sekali. Ada kelas-kelas sikit itu subuh je lah. Pula tu ada ustaz-ustaz yang dipanggil tu, antaranya Ustaz Rora. Antaranya Rora tak tahu. Doktor Rora. Rozaimi Ramli. Rora. Tak tahu punya. Saya Arar. Apa Arar? Ahmad Rozaini Abdul Rahman. Ada. Jadi antaranya Rora. Memang dia orang dah popular nama tu. Dia orang tak tahu lagi punya diri apa. Apa saya nak sebut ni? Jadi dia orang nak panggil balik saya masuk. Yang asal 2 kali jadi sekali, tu nak jadi 2 kali balik. Antaranya pasal kat sana tu itulah dia orang panggil ustaz yang ada yang haru biru, ada ustaz yang ajar Allah Taala di langit, dalil Allah Taala ada di langit, Rasulullah bertemu dengan Allah Taala di Sidratul Muntaha, Rasulullah di langit, jadi Allah Taala di langit. Tu dalil-dalil dia. Terpaksa dia guna bahasa ni tadi, nak panggil ustaz untuk counter attack balik. Jadi sudah nak kata apa. Jadi pula tu dia kata macam ni, yang ni jatuh kuasa dia orang tak cakap ni. Bukan saja orang lelaki ustaz, orang muslimat pun ramai yang ikut pahaman ni. Dah ikut pahaman ni. Allah. Jadi akidah nak kata Allah Ta'ala ni mustahil bertempat, Allah Ta'ala tak ada di tempat, Allah Ta'ala dia mawjudun bila makan, kalau istilah bahasa Arab macam itulah. Ada yang dia tak disebahkan tempat, tak kata Allah Ta'ala ada ni. Mana-mana ada ayat-ayat macam ni kita panggil lah, kita belajar ayat mutasyabihat atau seumpamanya. Tiba-tiba lah ni ada pula bunyi satu ustaz lagi kan. Yang tu doktor kan, kalau Zemi yang ulama UMNO Fatul Bari, ada doktor ada doktor Fatul Bari. Dia kata apa pula? Akidah mengatakan Allah Ta'ala tak bertempat ni adalah daripada kitab-kitab Syiah. Sakit kepala kan. Kalau mengaji dengan tengok YouTube, dengan tengok Facebook ni bertabur tu, subhanallah. Tu yang cakap tu ustaz tu, doktor-doktor tu. Pula tu bukan macam saya siapa yang kena menjadi hari lah kita. Kalau tengok view pun Fatul Bari, kalau view ada video dia berapa? 12k. K apa? Kuli 12,000 orang cash tengok kuliah-kuliah dia. Saya ada berapa? Dah 2 tahun pun, 2 years ago 180 orang, 23 orang, 2 years ago punya video. Kalau yang contemporary, yang lawan punya, tu ada 15,000, 18,000. Ada lah muka saya kelahi dengan Dr. Mazhar apa tu ada. Yang tu ramai dah tengok. Tapi yang kuliah-kuliah yang betul sepatutnya dia orang dengar ni, orang tak mahu dengar, tak dapat dengar pun. Dan dia orang pun tak pergi dengar. Sikitlah ayat macam tu. Nak kata keliling kita tu lah.
jaga sikit pasal macam-macam pahaman yang ada, macam-macam sangat lah, macam-macam sangat. Jadi bayangkan yang tu kita sebut zaman kita, zaman Rasulullah tak pernah ada apa keberangkalian untuk dia terima belajar macam tu pun. Bila dia mengaku je jadi Rasul, orang yang asalnya digelar dengan Al-Amin, macam mana? Habis, reject terus. Okey, nak faham situlah asal dia nak sebut tu. Rasulullah tak pernah pun ada keberangkalian ni untuk belajar, duk ambil berat dengan syair, dengan khutbah, duk menghafal dan sebagainya. La qaulan wala riwayatan. Tak pernah ada ambil perkataan untuk dia nak hafal, dan riwayat, begitu juga riwayat. Tak pernah. Baik. Walam yakun mulian bi mujawaratil fusaha wa mubalaghatil bulagha min kulli ma yuqawi fihi, baca gitu, ma yuqawi fihi malakata tainika as-sinataini syarifataini. Walam yakun, tidak adalah Rasulullah ni mulian, orang yang meletakkan diri dia, wala ataupun memunculkan diri dia, mendatangkan diri dia bi mujawaratil fusaha, dengan bermujawarah, berdamping atau dengan mendampingi orang ahli fasahah, wa mubalaghatil bulagha, dan apa yang sebut, dan menyungguhkan bertemu dengan ahli balaghah, min kulli ma, tidak pernah dia mendatangkan diri dia, min kulli ma yuqawi fihi malakata tainika, daripada setiap apa yang boleh menguatkan, mengukuhkan fihi, pada masa itu, pertemuan itu, menguatkan malakata tainika as-sinataini asy-syarifataini, dua ini sinataini, buat dua jenis kemahiran yang syarifatain yang mulia ni, itulah fasahah dan balaghah. Kat sini pun rasanya kita pernah jumpa lah, apa dia sekali lalu, fasahah dan balaghah ni. Kalau tak ada lah, jumpa depan ni lah apa dia, kalau agak tak faham apa dia fasahah dan balaghah ni. Baik, jadi Rasulullah tak pernah ada pergi letak tempat dia untuk dia jadi tempat tu. Wa yu'ahiluhu ila bulughi darajatil quswa fihima, dan masa itu mengahlikan akan dia, akan Nabi SAW, maksudnya melayakkan diri dia ila bulughi darajatil quswa, untuk sampai pada bulugh, sampai darajah pangkat quswa, penghujung atau kemuncak, fihima, pada keduanya, pada balaghah dan fasahah. Qama baina jamahiril alam min arabin wa ajamin ma qillati dhati yadihi wa faqdin nasiri wal mu'ini. Baik, jadi Rasulullah yang dia punya background dia macam ni, bila dia dapat wahyu, apa dia buat? Qama baina jamahiril alami min arabin wa ajamin. Apa qama? Berdiri, bangun. Dapat wahyu je dia buat apa? Baca. Yang koma ni bukan baca. Diri, dia buat apa? Dia mula bercakap. Sebelum ni tak pernah dengar syarahan dia tentang apa, tentang agama, bab ketuhanan, tak pernah. Cuma akhlak dia sangat baik, betul tak? Semua orang akui tentang kejujuran dia, amanah dia. Memang tak ada apa benda yang tak elok dilihat oleh diri dia. Memang tak ada apa benda yang tak elok. Kemudian bila dapat wahyu, apa dia buat? Qama baina jamahiril alami min arabin wa ajamin. Dia bangun di antara jamahir, jumhur, maksudnya kumpulan ramai, alam, jamahiril alam, dia baca bukan alim, jamahiril alami, kumpulan ramai dalam alam ini. Siapa alam ni? Min arabin, daripada orang Arab, wa ajamin, orang bukan Arab. Jadi ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada hamba, ada miskin, ada kaya, daripada pedagang, daripada Yaman, daripada Syam. Jadi ada yang ajamin dan arabin, maqillati zati yadihi, berserta dengan kurangnya zati yadihi, apa yang dimiliki oleh tangan dia, wa faqdin nasiri wal mu'in, dan ketiadaan, luput, ketiadaan nasir, penolong, wal mu'in, dan pembantu. Siapa bantu dia? Mana ada seorang diri mula-mula terima wahyu macam mana? Sikit soal, tapi kuat tak? Kuat tak? Kalau katalah macam ni, kita dalam kampung kita semua Wahabi, berani bangun tak lawan Wahabi? Tak berani kan? Tak kuat kita. Rasulullah bayang,
seluruh alam, semua alam lah umumnya, khas kat dia kat Mekah semua duk sembah bahala macam mana dia boleh bangun? Apa yang ada kat dia? Ilmu tak ada. Apa ada kat dia? La ilaha illallah. Yang tu yang bila faham la ilaha illallah betul-betul ni power. Apa maksudnya la ilaha illallah? Tiadalah yang boleh mempunyai sifat ketuhanan, memberi kuasa, memberikan mudarat, manfaat, siapa? Melainkan yakin tak dia? Itu walaupun dia seorang, siapa belakang dia? Okey, itu Rasulullah. Kita hamba Allah tak? Memang kita yakin Rasulullah tu background dia Allah Ta'ala, betul tak? Background kita apa? Kita betul berani tak sepatutnya? Sepatutnya berani. Tak berani dia pun masalah. Tak berani nak ujar. Tak masuk lain. Okey. Nak sebut tentang tak berani sepatutnya kena berani tak? Kena. Jadi antara masalah kita apa? Kita punya cuai tuntut ilmu. Situlah kat kita, situ ada. Kat Rasulullah macam mana? Dia memang pertama nak kena faham sikit lah. Rasulullah boleh berani siapa? Satu, pasal dia dilantik jadi Nabi Rasul. Lantikan jadi Nabi Rasul ni memang pilihan Allah Ta'ala. Satu, dia manusia lantikan Allah Ta'ala ni memang special lah. Special dari sebelum dia lantik jadi Rasul pun, dengan Nabi pun dah special lah. Apatah lagi dah lantik jadi Nabi Rasul, special lah. Pasal jadi Nabi dan Rasul ni dia tak boleh diusahakan. Memang dia bukan usaha. Dia adalah dengan pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang pilih. Dan bila siapa dapat macam mana? Sangat hebat. Selain pada bab Nabi Rasul, yang tu semua atas usaha. Ditaklif pada kita untuk usaha. Dan usaha ni setakat mana kita usaha, setakat itulah kita dapat. Saya nak sebut satu prinsip tentang mana kita usaha, itu kita dapat. Kalau kita tak pernah tulis khat, tiba-tiba boleh tulis lawa? Tak boleh. Kalau saya lah ajar, misalnya tulis huruf jin misalnya, katalah khat rikah, kali pertama tulis agak-agak boleh betul tak? Cuba kalau ulang 1000 kali, agak-agak macam mana? Lawa tak agak-agak? Boleh lawan tak orang antarabangsa ni? Kalau 1000 kali, tu 1000 kali. Kalau 10,000 kali tulis, okey. Apa yang menyebabkan jadi mahir tu? Latihan. Belajar dan latihan. Belajar saja tak cukup. Latihan. Belajar duk dengar 100 ustaz bagi kuliah, tulis huruf jim, tak pernah tulis. Dia kena latihan. Jadi kaedah kita apa? Mesti dengan ilmu dan latihan. Semua bab dalam dunia ni dia mesti ada ilmu dan praktikal. Mesti ada teori dan praktikal. Guru pun ada teori guru, belajar, last sekali kena praktikal mengajar. Engineering pun belajar, ada practical engineering. Semua ada practical tak? Orang baca Quran pun baca, apa-apa, lepas tu syahadah, praktikal kan dia. Try tengok. Satu hari boleh tak 30 juzuk? Tak ada 2 hari 30 juzuk, tak ada 3 hari 30 juzuk. Boleh khatam tak? Lepas tu tanpa salah. Kalau salah pun habis maaf, 3 salah, 30 salah tak boleh. Apa 30 salah. Boleh praktikal. Betul boleh jadi tuan imam. Betul baca kuat-kuat tengok. Test tengok. 10 orang tebuk, 20 orang duduk sini tebuk. Buka di mana-mana Quran. Test tengok. Power. Jadi kuat tak? Ilmu selain pada bab Nabi Rasul, dia mesti melalui proses ilmu dan latihan. Mesti latihan. So, saya duduk pondok, saya dengan mengaji dan latihan mengaji, mengajar. Yang untuk guru test masa mengajar sama boleh tu. Dan latihan juga bila dah mengajar, ada orang tanya, ada soal, ada jawab, ada kelahi, ada balak. Dia punya kemahiran tu lagi banyak. Dulu pun umur 30 pun kelahi dengan Wahabiyah. Yang ni dekat nak 50 tapi tak 50 lagi. Mengaku muda lah. Apa nak cerita ni? Kalau experience yang macam tu 30, boh belah 50, 20 tahun punya experience kalau mengajar macam mana? Tengoklah kalau dulu punya kelahi, kalau ni punya kelahi, tentu lagi mahir, betul tak? Asal saya nak sebut ialah kat Rasulullah tak ada kemahiran tu langsung. Tak pernah ada latihan, tak pernah ada membaca, tak pernah menulis, tak pernah berpidato, tak pernah. Dapat wahyu macam mana? Dapat semua. Memang boleh ragu tak? Ni memang Rasulullah.
Ragu tak? Kalau ragu lah macam mana? Memang bengong. Tapi ada orang ragu tak? Ada tak? Sejelas itu pun orang masih ragu. Berjaya dia ragu kan? Walaupun dia dah ada teman, tapi mesti orang ragu tu ni. Saya sudut apa? Ragu tu dari sudut apa? Ada orang nak jawab? Soalan yang ditanya ialah walaupun sekemas itu, maksudnya dia tak pernah ada latihan apa kan, dan dia berdiri seorang-seorang dengan tak ada penolong, tapi dia boleh bangun dengan berani dia, pula tu dengan hujah yang sangat mantap. Tapi ada orang ragu tak? Ragu ni siapa? Sabar dia tak belajar. Memang semua orang akan belajar pun. Satu, tak nak. Dua, cara berfikir yang tak betul. Kalau cara berfikir betul, boleh ikutnya. Boleh ikut siapa? Orang macam ni pula tu tak ada apa-apa kepentingan yang dia cari daripada penyampaian dia. Betul? Kalau ada orang kepentingan dia nak pangkat apa, tu yang dia orang test. Ni orang ni Muhammad nak pangkat kot. Kan dia dah masyhur lama, orang duk kata alamin. Nanti nak bini kot. Nak pangkat kot. Kena kata bagi bini ambil tak? Bagi perempuan ambil tak? Bagi kereta ambil tak? Bagi pangkat ambil tak? Apa? Kalau kau letakkan bulan kat tangan aku, matahari ni, kiri kanan ni, pangkat aku, macam mana? Aku takkan tinggal kerja ni. Ini tak mau ikut dengan Nabi Muhammad, tampok je. Tapi ramai lagi yang tentang degil. Jadi manusia ni antara masalah dia degil, bengong tu antara bengong apa? Cara berfikir yang tak betul. Antaranya ikut nafsu. Syaitan nafsu tu memang kita tak payah sebutlah musuh ni, kita sebut yang menyebabkan faktor-faktor ni. Kenapa menyebabkan tak mau ikut? Sama. Ya pun dah terbiasa ulah tu, benda dah biasa dengan batil, dia tak boleh lihat benda yang betul adalah betul. Dia akan rasa yang batil itu adalah betul. Ini masalah dia. Ya. Di apa ikut ngarang tak ni, kalau orang tu dibentuk dengan orang Arab, maknanya satu sifat kelemahan yang ada pada Rasulullah tu dia sebut saja kan, yang tak sepatutnya ada pada Rasulullah kan. Ya. Yang Allah beri kepada Rasulullah kan. Ya. Ya. Itu satu hal lah. Maksudnya dia terpaksa pergi belajar, pergi cari dulu kan. Tak. Boleh kata semua Nabi dan Rasul ni semua tak ada yang proses macam tu. Dia memang betul-betul pilihan dan anugerah. Memang Nabi Rasul ni memang dia pilihan dan anugerah Allah Ta'ala. Ada pun lain pada hal tu memang di atas taklif sabab, dan semuanya kalau tengok proses, hatta kita kata ulama-ulama kita dulu, apa proses dia? Semua proses belajar dengan sebab, dengan mujahadah dia, kesungguhan dia, apa dia, semua bab lah, semua dengan proses sebab, dengan nisbah kesungguhan, belajar, latihan, lagi guru-guru yang dia temui, dan sikap dia, perangai dia, ketakwaan dia, kesungguhan dia, buat semua tu yang menyebabkan atas proses asbab ni mereka berjaya. Satu kalau kita pun dari segi kaedah di atas taklif macam tu juga, kena usaha dan bersungguh-sungguh, dan siapa yang pergi cari betul-betul memang dia akan berjaya. Masalah sekarang macam mana? Masalah tak cari sungguh-sungguh, itu punca dia. Bila tak cari sungguh-sungguh, lepas tu tak rela pula untuk menerima pandangan yang betul. Kalau dah dapat pandangan yang betul pun degil lah, saya tetap dengan pandangan saya. Nak ikut nafsu dia, nak ikut diri dia, ikut style dia. Pasal saya dah sebut tengok, masih nak sebut sekitar pandangan. Pasal ada satu racun zaman ni yang telah dilontarkan pada kita, yang menyebabkan orang tak mau pakai pandangan-pandangan yang betul. Hatta pandangan ulama yang betul-betul, yang sahih-sahih, yang memang dulu semua orang akan menerima pandangan ulama ni. Kalau sebut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali sebagai contohnya, dulu macam mana? Semua orang terima. Tapi zaman lah ni ada racun yang dajjal-dajjal ni tabur. Dajjal pasal dia mengajar kita supaya untuk lawan. Dia kata apa? Mereka ni ulama, bukan maksum. Jadi pendapat mereka pun boleh jadi betul dan salah, jadi boleh diterima dan ditolak. Ni racun yang diberi. Atas sebut ulama kita macam mana?
Nabi-Nabi Rasul memang maksum. Memang para ulama tak maksum. Walaupun tak maksum, satu istilah disebut mereka ni walaupun tak maksum tapi mahfuz. Mereka dipelihara. Istilahnya mahfuz, bukan maksum. Nak kata macam mana boleh faham pelihara tak pelihara? Nisbah perjalanan mereka taat pada Allah Ta'ala. Bayang tengok kalau macam Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia punya amalan, yang lain tu saya tengok lah, yang mutawatir sampai pada kita. Satu hari 30 juzuk Quran. Tak payah sembah hamba lain. Tak payah sembah hamba lain. Batu pun kita dah angkat lah. Betul tak? Kita 30 juzuk Quran berapa hari? Ramadan itu pun tak habis sampai hari ni, tak habis-habis. Pada habis Syawal lah. Tamu tahun depan pula. Antara Ramadan ni nak pergi Ramadan langsung tak buka Quran dah. Buka pun kot emergency, teradap terbuka kan. Sikit lah dengan bahasa-bahasa itu. Nak kata apa? Kalau nak kira tu, nak kira siapa? Nak pakai siapa? Pakai orang yang memang boleh khatam satu hari 30 juzuk ke? Yang pakai yang puak-puak Quran pun tak apa nak boleh baca ni? Sikit dengan layan gitulah. Saja saya nak sebut, dan kata ada racun yang ditabur. Jadi hati-hati sikit racun ni. Nampak macam bagus kan? Apa saya nak sebut asal tadi ialah masa kita baru ni 2 minggu sudah kita kehilangan seorang Tok Guru besar kat belah Kedah sana, Tuan Guru Haji Saleh tu. Saya ada geng-geng saya yang saya dok ngajar, bukan geng saya lah, ada geng-geng yang saya dok ngajar ni. Bila kita ngajar duk entam benda-benda yang tak betul ni, duk sebut benda salah ni, dia tak lawan. Betul, belakang dia pergi sembang dengan orang lain, kata kita tak betul, dia tak setuju pendapat kita. Betul, satu hari dia telefon 2 minggu sudah. Dia telefon, dia tak setuju lah, gedebang. Saya nak cerita tak ni. Kemudian selepas dia tu dapat maklumat kata kematian Tok Guru ni, meninggal Tuan Haji Saleh ni, saya pun post lah kat dia pasal dia tak setuju. Saya nak kata orang-orang yang macam nama-nama disebut tadi tu, kita kata yang ni tak betul, yang ni perjalanan dia tak betul, menyalahi ahli sunnah wal jamaah. Kita sebut itu, dia tak apa setuju. Kita sebut bagi nama Tok Guru Tuan Haji Saleh ni. Nanti betul dia kata apa tau? Saya menyanjung tinggi Tok Guru Tuan Haji Saleh ni. Lepas tu walau bagaimanapun saya tak bersetuju di atas pendapat dia yang menolak pahaman Wahabi. Kata kerana dia pun adalah manusia biasa, pandangan dia boleh diterima dan ditolak. Memang orang yang tu Wahabi lah tu, nak sebut tu. Pasal apa? Makan racun banyak kan. Dia dah makan racun lah. Maksudnya ulama' yang besar-besar pun, yang pakar-pakar pun macam ni, dia tak mahu terima. Dia nak pakai cakap dia tak. Itu bila ada benda yang bila dia sembang dengan saya, jumpa tak pernah jumpa dia tak jumpa saya berkadap, dia cakap dengan telefon lah. Dia ujar-ujar saya pasal, dia kata apa salahnya nak kata orang Ta'ala atas langit ni? Kita salah lah, tak betul. Baik kalau kata orang Ta'ala, pasal antara hujah dia kata dia, orang Ta'ala kata apa kita pakai je lah. Baik, kalau kata orang Ta'ala kata apa saja pakai, tu yang macam saya duk tulis-tulis senarai tu. Kalau orang Ta'ala kata dia lupa, macam mana? Pandai pula dia jawab, mustahil orang Ta'ala lupa. Bila mustahil orang Ta'ala lupa, tak mustahil ke orang Ta'ala duduk di atas? Dan dia kata dia duduk di atas. La ilaha illallah. Baik, dia kata kalau dia kata dia duduk di atas, innallaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama dengan kita. Tu macam mana pula? Pula tu yang kata macam tu Rasulullah ni. Waktu dia dalam gua Sur tu, dia kata apa? Innallaha ma'ana. Kau doa Allah Ta'ala tarah ni. Rasulullah sendiri kata innallaha ma'ana. Sayyidina Abu Bakar tu takut tu. Takut ada berlaku apa-apa kat Rasulullah. Rasul kata apa? La tahaf innallaha ma'ana, Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita. Bersama dengan Rasulullah ke atas? Macam dapat tu yang Quran tu. Itu pandangan mereka. Saya nak pakai pandangan saya juga. Tampur sekali buat ni. Bila kita hujah saya bukan ahli ilmuwan Ustaz. Nanti saya akan bertemu dengan Ustaz, dengan Dr. Mazhar dan Dr. Rozemi ni. Ustaz setuju tak? Dia kata setuju je, tak ada masalah. Takut engkau lah nak menyusun, tak mampu kata. Sampai sekarang tak pernah telefon saya pun, saya duk tunggu je. Apa takutnya apa buat tu. Apa saya nak sebut ni nak kata ada orang dah makan racun sampai setara itu. Setara itu.
Kalau belajar elok-elok, dengar elok-elok, memang sebenarnya boleh faham apa yang hak dan batil. Satu, kita ditaklif untuk belajar dengan betul-betul. Dan kalau katalah ada pandangan, kau dengar pandangan tu elok-elok, adakah pandangan yang disebut, kalau kita sebut lah, kata Allah Ta'ala mustahil ada bertempat, ni satu pandangan lagi, dia kata Allah Ta'ala ada di langit. Kalau belah demo tu dia kata apa? Jangan duk kelahi lah dengan kami, berlapang dada lah. Hampa ni pendapat, kata dia, ambil pada Quran hadis juga. Ada ulama yang kata macam ni, jadi kena berlapang dada lah. Itu ayat-ayat yang selalu disebut lah kan. Dia suruh kita lapang dada dekat dia, dia atas pendapat dia yang salah tu. Soal, boleh lapang dada? Dia pun tak lapang dada dengan kita. Kalau dia lapang dada, dia kata apa? Dia tak katalah kita punya itikad Allah Ta'ala tak ada tempat ni bid'ah lah, apalah, mereka lah, falsafah lah, syiah lah. Dia tak kata pun. Dia berlapang dada, terima je pendapat kita. Dia keluarlah pendapat. Tapi kat kita dia katok macam-macam. Bila kita lawan dia balik, dia kata apa? Kena lapang dada. Padahal dada dia pun tak pernah lapang. Jadi saja nak bondo macam tu nak katok lah. Walaupun baca kitab dia khas buat ni, tapi nak kena faham tak apa tu. Pasal macam mana zaman Rasulullah ada orang tentang dia, jangan tak tahu. Islam ni sepanjang zaman sampai kiamat esok pasti akan ada yang tak ikut dia walaupun dia betul. Ulama yang betul ni macam mana dia betul pun akan ada orang tak mau ikut lah betul. Yang ramai yang mana? Yang ramai yang ikut tak betul tu. Betul kan? Dan memang yang tak ramai yang ikut yang tak betul ni ramai tak? Ramai? Ramai? Baik. Jadi dia bangun dalam kumpulan yang ramai di kalangan alam ni, daripada orang Arab dan orang Ajam, maqilati zati yadihi wa faqri nasir wa mu'in wa laisa fi abaihi sabqu sultanatin qad zalat fayuzannu bihi annahu yuridu istirdadaha bitahayyuli ala riyasati. Baik. Jadi Rasulullah dia bangun seorang-seorang ni, tidak adalah kata dia fi abai, pada abak tu jamak daripada abun. Asal ni mah bapa-bapa, tapi masuk di sini tok nenek moyang dia, yang tu kot bahasa dia. Tidak adalah pada nenek moyang Rasulullah SAW sabqu sultanatin, pernah terdahulu dulu ada kekuasaan, ada sultanah, maksudnya ada kerajaan, qad zalat, sesungguhnya telah hilang sultanah ni. Fayuzannu bihi, maka boleh disangkakan bihi dengan Nabi Muhammad, annahu, bahwasanya dia yuridu istirdadaha, dia hendak mengembalikan balik sultanah, nak membalikan balik kerajaan ini, bitahayuli ala riyasati, dengan menghayalkan kebolehan ala riyasah, di atas untuk memerintah. Memang tok nenek moyang ni dulu bukan pernah ada jadi raja. Jadi dia mengaku dia ni ialah Rasulullah. Boleh jadi tak dia ni nak dapatkan balik tahta kerajaan tok nenek moyang dia dulu yang jatuh? Dia bukan keturunan yang keturunan raja. Okey, satu. Dan dah terbukti pun bila ada orang sangka macam ni, bagi tawaran jadi raja macam mana? Yang tak terima pun masih apa? Bagi tawaran raja, syarat dia tinggalkan kerja kau ni. Jangan duk ajar-ajar dalam Islam. Jangan duk kata engkau Nabiullah, Rasulullah, sembahlah Allah Ta'ala. Jangan cakap macam tu. Satu, dia tak terima. Sikit kalau sebut macam ni. Kalaulah diberi jadi sultan, tapi kau perintahlah kami macam mana pun, mengikut yang baik untuk engkau, supaya baik untuk engkau yang baiklah pada kami. Agak Rasulullah terima? Tak terima? Faham soalan ni? Ketidur, kena silembah banyak kan makan. Tidur tak tumpu, tak boleh faham tau. Tambah duk aircon macam ni, relax kan. Dia bagi panas sikit tau. Baru tutup aircon tau. Sajalah pasal tengok dia punya. Faham? Okey. Dengar soalannya apa? Kalau anda kata, dia kata kami bagi kau pangkat, kau tabir negeri ni, maksudnya dakwah kau nak kata agama Islam ni betul, Tuhan sebenarnya ialah Allah, kau cakap lah macam mana pun, ikut kau lah, tapi kami nak bagi pangkat. Agak-agak Rasulullah terima? Tak terima? Tu kata tidur lagi.
Dah bagi pangkat, boleh buat laksana apa perintah Allah Ta'ala, terima tak? Terima lah. Tapi yang tak terima ni macam apa? Bagi pangkat, lepas tu diam. Itu tak terima. Satu ulama' dulu, tutup guru dulu, nak jadikan mufti, dia orang nak dijadikan mufti, nak lantik jadi hani. Dia orang terima tak? Pasal apa tak terima? Jawab tengok. Pasal kalau diam, bagi pangkat, lepas tu jangan komplain apa-apa kat kami. Kalau nak kata vaksin wajib lah kau, bagi wajib. Kami nak kata bagi vaksin ni wajib, bagi wajib. Kalau tak bagi wajib, kami buang jawatan mufti. Wajib. Nampak bodoh lah kan? Tapi taklah bodoh macam tu keluar dalam TV. Berdasarkan nas yang telah kita perolehi daripada Al-Quran dan hadis, menunjukkan ada riwayat dengan itu, pada kesimpulannya maka wajiblah vaksin. Dia taklah buat wajib vaksin. Dia taklah macam tu. Nampak canggih lah sikit kan. Siapa tu tuan-tuan punya pasal lah, nak faham siapa pun kan. Tapi itulah perjalanan dia. Satu ulama' dulu, tutup guru dulu, bukan dia nak jadi jadi anjing kerajaan macam tu. Anjing kerajaan. Orang tak nak. Kalau masuk boleh bercakap, boleh suara, okey, jalan. Kalau Tok Guru Keluar Patih tu pun boleh, terpaksa lah. Pasal apa? Antaranya pasal suara dia masih boleh dipakai. Itu pun bukan semua tempat. Maksudnya bila ada musyarat memang dia orang kata ni ikut Patih tak apa pun pakai. Nampak nak pakai hak aku, tak apa, aku masuk koyak contoh. Tu pun masa musyarat, apa kes yang dipanggil untuk musyarat itu je dipakai. Kalau nak lawan hak dulu yang tak betul macam mana? Tu jangan nak usik, payah. Dia kata apa, sekurang-kurangnya dia masuk tu pasal ada juga benda dia boleh bercakap. Dia kata apa, diam. Kalau kata sampai diam langsung, tak usah cakap apa-apa, tak. Dia takkan, guru ulama' yang betul takkan duk macam tu. Jadi yang duk terima ni kebanyakan ni hak mana? Hak boleh jadi yes man tu lah. Satu mufti yang ada lah ni bukan mufti yang memang ada kelayakan untuk jadi mufti tau. Kebanyakan mufti yang ada ni hanya mufti lantikan kerajaan. Kasar sikit tau ayat ni tau. Mula mufti lantikan kerajaan. Kerajaan lantik pasal sesuai dengan selera dia, dengan kriteria dia dan kehendak dia, dan yang ni pun tengok boleh telunjuk dia, ikut telunjuk dia. Satu dia lantik orang ni jadi mufti. Kalau katalah saya ni layak untuk jadi mufti, agak-agak dia orang lantik lah saya jadi mufti. Tak nanti Jadi saya memanglah tak layak kan. Saya kata kalau saya layak dan saya ni lah macam saya ni, agak-agak dia orang lantik jadi mufti. Mampus ada pijak kan. Tak pasal saya jadi mufti. Habis dengan aku sekali kena balun ni. Jadi asal nak cerita macam mana? Jadi Rasulullah memang tak boleh nak orang nak tohmah kan, kata dia ni pernah mengembalikan balik kerajaan tok nenek moyang dia dan dia sedang berhayal untuk mendapatkan kuasa pemerintahan. Dan memang ada orang berfikir macam tu, sedangkan Rasulullah bukan daripada keturunan raja pun. Nanti yang bagi tawaran, Rasulullah terima tak? Kenapa tak terima? Pasal suruh tinggal Islam. Satu kat Madinah sambut tak Rasulullah? Sambut kan? Dengan selawat yang kita biasa dengar tu. Sambut. Itu buat apa kat Madinah? Rasulullah dijadikan sebagai ketua tak? Rasulullah terima tak? Kenapa terima pula? Jom. Pasal kerja ni tak ada ganggu. Bahkan supporter daripada tempat tu, satu dia terima tak dia sebagai ketua? Jadi masalahnya dia terima sebagai ketua, dan semua penduduk Madinah masa tu sedang menunggu Rasulullah untuk Rasulullah jadi ketua mereka, dan mereka sedia diasuh, ditarbiah, diberikan perintahan apa saja yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Rasulullah terima. Pasal bakat tunggu ni bila Rasulullah datang, bila Rasulullah datang. Sampai bila sebelum Rasulullah hijrah tu, ahli Madinah ni memang hantar delegasi yang tertentu pergi jumpa Rasulullah, pergi dapat maklumat, bawa balik cerita kat kami. Yang tunggu kat Madinah tu macam mana? Istilah macam singa lapar yang sedang menunggu habuan untuk makan. Cerita apa Rasulullah? Cerita apa? Rasulullah cerita macam ni. Seronok menerima perkabaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Tu yang tunggu lah. Tunggu dengan perasaan seronok tak kira.
Yang Rasulullah nak datang ke Madinah ni, orang nak tunggu kata datang dengan Sayyidina Abu Bakar naik unta apa gini. Dia tunggu tu sampai ada yang naik pokok tamar tu, panjat dia tengok. Tak nampak apa lagi. Oh, nampak dah. Ya Rasulullah datang dengan Abu Bakar. Macam mana? Sonok tu ya. Arab memang kebiasaan dia macam tu lah. Pasal apa? Happy. Sonok gila ni. Pasal apa? Datang pula Rasulullah. Dengan datang penuh hadap tunggu Rasulullah. Tu yang nasyid Tolak Badru apa? Nak cerita apa? Rasulullah datang pula. Semua orang nak bagi duduk rumah dia. Arahan macam mana? Tunggu. Rasulullah kata, di mana unta aku berhenti, di situ aku akan mendarat. Rasulullah ni orang cerdik tak cerdik? Apa pasal dia judikan nasib dia dekat unta? Ni bab yang kena belajar. Dia bukan judikan nasib dia dekat unta. Unta Rasulullah bukan macam unta kita. Kita yang kalah pada unta Rasulullah. Unta Rasulullah cerdik lagi tau. Okey, apa pasal itu adalah saya nak syarah lagi, dia jadi panjang kan. Tapi nak kata apa, kesediaan mereka menerima Rasulullah untuk jadi pemimpin. Jadi satu dia terima. Allah subhanahu. Baik. Bitajuli ala riyasa fadda anna Allah Ta'ala qad arsalahu ila nasi kafatan liyuballighahum ma syara'ahu lahum mutakaffilan binajahihim fid dunya wal akhirah wa anna hadha syar'a yunasibu zamanahu alladhi ursila fihi ila inqita'i hadhihi dunya wa huwa nasikhun li katsirin min ahkami syara'i rusul. Baik. Jadi tidak akan ada sebarang sangkaan untuk kata Rasulullah ni dia bangun untuk mengembalikan balik kerajaan yang diwarisi daripada tok nenek moyang ni dulu yang telah dijatuhkan. Tidak. Baik. Bila Rasulullah bangun, apa dia buat? Okey, yang ni perbuatan Rasulullah bila dia bangun. Fadda, mendakwa ya Rasulullah anna Allah Ta'ala, bahawasanya Allah Ta'ala qad arsalahu. Jadi dia bangun, ini ucapan dia. Allah Ta'ala telah hantar dia ila nasi, kepada manusia kafatan sekaliannya, maksudnya untuk sekalian alam, liuballighahum, supaya menyampai ya Rasulullah hum nas, sampaikan kepada manusia ma syara'ahu lahum, apa yang Allah Ta'ala syariatkan, syariat tersebut lahum, kepada manusia. Apa dia yang Allah Ta'ala perintahkan? Rasulullah datang dengan membawa pernyataan itu. Aku ni adalah utusan Allah Ta'ala, aku nak datang ni nak sampaikan apa yang Allah Ta'ala nak perintahkan pada kamu seluruh alam. Bukan saja untuk Arab, tapi seluruh alam. Aku adalah Rasul Rabbul Alamin, Rasul sekalian alam. Dan dia sebut dia mutakaffilan binajahihim fid dunya wal akhirah, yang dia mutakaffil, dia menjamin, mutadamminan, dia dhamin, dia menjamin binajahihim, dengan berjayanya mereka itu, nas fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Yang besar dia ajar apa? La ilaha illallah. Satu, kita mengkaji tauhid, sepatutnya tauhid ni lah benda besar yang perlu diajar. Pasal tauhid ialah benda besar untuk kita boleh dapat kejayaan dunia akhirat. Sikit soal, kita dapat tauhid belum? Atau saya nak tunjuk tauhid yang Rasulullah ajar, yang inilah asas yang dijamin. Dan walaupun dia ajar awal-awal Islam ke awal-awal Islam, mana ada ukur sembahyang, puasa, zakat, haji lagi, betul tak? Tapi bila dia datang, dia ajar la ilaha illallah, memang berjaya dunia akhirat, walaupun belum ada kefarduan solat. Ajar apa? Ajar akidah yang betul pada Allah Ta'ala. Baik, saya saja nak fokus kepada apa yang Rasulullah ajar pada la ilaha illallah, yang kita kena faham. Kalau selalu kita faham singkat saja, luaskan fahaman kita mengenai maksud la ilaha illallah ni. Pasal la ilaha illallah ni ialah akidah daripada Nabi Adam sampailah Nabi kita Muhammad SAW. Inilah prinsip akidah yang diperintahkan untuk diajar pada umat. Memang mengaku la ilaha illallah. Baik, faham yang selalu kita faham apa dia? Allah semua layak disembah. Itu yang paling common kita faham, betul? Yang lain tak layak disembah. Jadi kalau kita tengok sekali lalu macam tu, kita ni dah berjaya belum dunia akhirat? Belum ni, sekali lalu dah berjaya belum? Berjaya dah lah. Dah sembah Allah Ta'ala belum? Ada sembah tokoh tak?
Kalau bagi 3 juta nak sembah Tok Kong? Bagi seluruh alam pun takkan sembah Tok Kong. Betul tak? Sikit soal. Dah berjaya ke belum? Sekali lalu faham berjaya ke tak? Maksud apa? Kita dah tak sembah selain pada Allah Ta'ala, hanya sembah Allah. Dah berjaya belum sebenarnya? Belum. Macam mana belum pula? Tak beriman ke lagi? Tengok saya nak sebut sikit. Iman kita ni baru iman baka dan keturunan. Iman kita ni baru iman warisan yang kita hanya baru faham sembah ni hanya sudut semayang aja. Sikit soal. Semayang kita memang dah semayang betul-betul ke semayang belum betul lagi? Awak rukuk tak ada, sujud tak ada? Ada, semua cukup. Semayang tasbih lagi weh. Dah cukup belum? Apa tak cukup ni? Cuba jawab sikit. Ada masalah hati yang belum selesai kita dengan Allah Ta'ala. Jadi nak selesaikan kita la ilaha illallah yang Rasulullah bawa ni untuk bawa dunia akhirat ni, la ilaha illallah yang kita dah serahkan jiwa, raga dan fahaman kita pada Allah Ta'ala untuk tauhid dengan Allah Ta'ala, baru berjaya dunia akhirat. Baru berjaya dunia akhirat. Saya nak sebut sekali lalu, nak proses belajar ni insya-Allah kita akan belajar. Cuma take time lah, makan 5 minit dah selesai semua kan. Tapi untuk sekali lalu, untuk menunjukkan ini pahaman tauhid yang kita kena bawa. Inilah seluruh perjalanan kita dan seluruh perjalanan Nabi Rasul, yang kalau belakang ni ulama, awliya, yang memang mereka ni kalau ikut betul-betul perjalanan Nabi dan Rasul, memang dia akan mengajar la ilaha illallah macam mana saya nak sebut ni. Kalau mengajar yang biasa kita tengok, dia sebut la ilaha illallah sampai ada yang kata macam ni, rok juga, semayang juga. Okey tak macam ni? Ya, ustaz ada yang cakap macam tu. Nak main gitar pun main gitar lah, tapi jangan tinggal semayang. Bersukan pakai seluar pendek pun tak apa, jangan kisah, tapi semayang jangan tinggal. Ada ustaz motivasi macam tu lah. Tambah ustaz yang apa, street dakwah. Sikit katok-katok lagi apa tu. Ustaz-ustaz yang macam tu memang macam tu punya style. Dia nak dakwah, dia dah duduk dekat street, dia pakai serban tak? Ustaz street dakwah tahu? Street dakwah tahu? Orang pakai serban tak? Pakai kepiah tak? Dia orang pegang apa? Pegang zikir, pegang tasbih ke pegang apa? Pegang gitar. Yang ni ke ajaran Nabi la ilaha illallah? Baik Nabi pegang gitar, jeng 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 jeng. Itu kan Nabi ajar. Ada? Dia ajar apa? La ilaha illallah. Apa la ilaha illallah? Dengar saya nak sebut sekali lalu untuk kita faham la ilaha illallah yang memang yang Rasulullah dia bawa la ilaha illallah ni baru berjaya akhirat. Memang berjaya. Kalau kita dengar sekali pun, kalau kita faham betul-betul, ini ke? Padalah yang inilah baru berjaya. Pasal prinsipnya bila sebut la ilaha illallah, istilah saya nak pakai dan memang ini istilah ulama, apa dia? Sebut la ilaha illallah untuk kita capai tauhid. Boleh faham? Apa maksud faham tauhid? Maksudnya kita nak mengasakan Allah Ta'ala. Okey tengok. Allah dia ada berapa? Itulah mana? Ada banyak tak? Selain pada Allah Ta'ala apa namanya? Makhluk lah. Allah makhluk dia. Makhluk ialah makhluk. Allah ialah Allah. Betul? La ilaha illallah. Nak tauhidkan Allah. Bila-bila pun Allah. Bila-bila pun Allah. Bila-bila pun Allah. Dan bila sebut kata Allah dan lawan opposite Allah Ta'ala, tentulah makhluk. Betul? Makhluk ni ada tak? Allah ada tak? Okey, makhluk pun kalau ada apa? Atas istilah ulama ada 4 perkara yang ada kat makhluk ni. Ada apa? Ada zat, ada sifat, ada af'al, perbuatan, dan ada istilah asar, kesan pada perbuatan. Ni kesan perbuatan lah ni. Buat ni mikrofon ni kesan dekat kita tau. Saya dah bergerak, saya dah bercakap, mata, telinga. Jadi ada istilah pergerakan dan akan ada lah jantung duk bergerak, pam apa sekarang ni buah pinggang duk berperanan, buah pinggang, paru-paru cara paru-paru, jantung cara jantung, betul tak? Masing-masing ada kerja dan tugas dia, anggota dia, tu perbuatan. Dan akan ada pada kita sifat. Sifat apa dia? Ada sifat boleh melihat, ada sifat kita hidup, sifat kita ada kehendak, sifat kita boleh mendengar, melihat, keupayaan mendengar, melihat tu.
nisbah mata kita, anak mata bergerak tu perbuatan, ada movement. Jadi nisbah apa yang ada pada kita ni ada zat, sifat, af'al, asar. Pada Allah Ta'ala pun ada zat, sifat, af'al, asar yang sama. Pasal kita ni ialah asarullah. Boleh? Kita adalah kesan daripada ciptaan Allah Ta'ala ke kita. Betul? Satu, jadi kita kopo gini, bentuk macam ni, hal yang ada pada kita semua Allah Ta'ala yang tentu. Baik, apa saya nak sebut ialah la ilaha illallah ni maksudnya kita nak menafikan selain pada Allah Ta'ala, tidak akan ada selain pada Allah Ta'ala bersifat uluhiyah. Yang memang ada atas nama tauhid Allah sahaja, Allah saja. Dan Allah dengan makhluk mesti berbeza. Makhluk ialah makhluk, Allah mesti Allah. Dan sebenarnya makhluk ni adalah Allah yang buat. Okey. Jadi bila makhluk ni Allah yang buat segala-galanya, segala kehidupan kita nak fokus apa? Fokus makhluk ke fokus Allah? Okey, tengok. Kita ada tak? Macam mana nak bagi kita tak rasa kita tapi kita rasa Allah? Sifat. Macam mana nak bagi kita tak rasa sifat kita, kita rasa sifat Allah. Sifat Allah saja yang kita isbatkan. Perbuatan, kita nak rasa perbuatan ni bukan perbuatan kita tapi semuanya perbuatan Allah Ta'ala. Kalau kata asar, kesan daripada buat satu, kita nak rasa macam mana semua perbuatan kesan ni adalah bukan kesan daripada kita tapi kesan kepada, dapat clear semua tu baru nama tauhid hakiki, baru nama tauhid betul. Maksudnya baru istilahnya mengasakan Allah, dan semua kehidupan kita ni isbatkan hanya untuk isbat. Faham tak isbat? Kita sabitkan, kita tetapkan, kita mengiktiraf, kita mengakui hanya nobody else, the one and only. Siapa? Allah. Illallah, 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 bazat illallah, sifat illallah, af'al illallah, asar illallah. Semuanya semua hak Allah. Makhluk adalah makhluk. Kita tak ada apa sebarang takluk hati, i'tiqad, pegangan kita ke makhluk. Dalam bab asar, ada istilah dia, agak tak faham tanya lain. Asar, af'al, sifat, zat. Tak rasa selain pada Allah Ta'ala, tapi rasa semua rasa Allah Ta'ala. Semua rasa Allah Ta'ala. Baru tauhid betul. Kalau tauhid kita betul-betul macam ni, barulah faham macam mana yang Nabi-Nabi dan Rasul, khas Nabi kita Muhammad SAW ajar para sahabat. Bila disebut la ilaha illallah, sahabat ni dia faham sungguh ke Allah Ta'ala. Dia tak peduli dah siapa pun, yang penting siapa? Dia dapat ilah Allah. Okey, macam mana nak ambil faham tu? Sekali tu tengok. Kita macam mana boleh datang? Allah Ta'ala bagi jadi kita tak? Jadi kalau suluh cermin nampak kita tak? Nampak kita je. Di situ lah kita tak disuluh dengan tauhid cantik situ lah. Nampak kita je. Pasal apa? Kita terhalang daripada melihat bahawasanya Allah lah yang menjadikan kita. Kalau kita tengok cermin, kita dapat rasa Allah Ta'ala lah yang jadikan kita, komplain tak hidung penyet? Itu komplain tak hidung telinga mata sepet? Komplain tak bulu kening tebal sangat untuk bagi nipis sikit? Tak buat macam tu je. Kalau misai panjang potong boleh? Ayah dia kata boleh lah. Pipi ni tak ada, buat pembedahan plastik bagi tembam sikit, boleh? Buat macam tu? Kenapa tak boleh? Pasal kita faham ni ialah penciptaan Allah Ta'ala kat kita. Jadi kita mesti ikut, mesti segala kena Allah Ta'ala. Matlamat hidup kita untuk capai Allah Ta'ala. Jadi asal saya nak sebut ialah kat diri kita ni, kita boleh ada pasal Allah Ta'ala bagi jadi. Jadi bila suluh je cermin, tak ada apa kita nak komplain. Bahkan kita rasa apa? Allah, engkau yang jadikan aku, engkau yang cantikkan kejadian aku, cantikkanlah akhlak aku. Itu doa tengok cermin tu. Tengok cermin, feel kat Allah Ta'ala, tak feel kat kita, baru dapat tauhid. Kalau tengok cermin cantik aku ni, kalau pergi kelas ni tak ada siapa lawa aku, boleh lawa sekali. Umur pun muda pula kan. Baik, apa masalah tu? Ada rasa aku tak? Ada tak rasa ke Allah Ta'ala?
Tak ada. Cuba la ilaha illallah. Apa? Aku ni makhluk Allah. Aku pergi kelas bukan untuk bagi nampak aku, nak bagi orang tengok aku, bukan orang attract untuk orang tengok aku, perhati aku. No. Semua lillah, minallah, ilallah. Baru betul perjalanan la ilaha illallah. Kalau tupai ada janggut je. Yang ada janggut. Orang perempuan ni ada janggut memang benda yang jarang je. Saya sendiri ada janggut. Okey. Keadaan dia mana-mana keadaan wanita ni bila ada bulu-bulu yang pada tempat zahir, yang ni istilahnya mengeluarkan daripada sifat yang ghalibnya ada pada wanita, harus bulu-bulu itu dihilangkan. Harus. Kalau agak tak mau buang, nak biar je, biarlah. Tambah pula ada suami kata biarlah. Sorry saya sebut yang tu kadang mengada-ngada sikit bahasa saya. Kalau ada kata biarlah, tapi dari sini buang harus buang. Janggutlah, tapi kalau pipi ni selalu tak ada bulu, tapi ada bulu. Compok kat sini, ada tai lalat besar tu, ada bulu pula. Macam mana? Biar je. Kalau buang pun jangan tak tahu dia akan bermasalah ni. Biar je. Jadi kalau ada bulu, ada janggut, ada misai, istilahnya mengeluarkan daripada sifat wanita yang biasa, tapi yang tempat zahir harus dibuang dengan dia. Harus dibuang. Wajib dah tak? Harus dibuang. Tapi kalau bulu betih, suami dengan isteri, suami lebat, isteri lebat lagi pada suami, bulu dia betih. Macam mana? Haram dibuang. Oh, baru tahu apa? Pelik dengan haram buang bulu. Pasal bukan ada masalah tu. Suami pun tak lebat macam ni, ustaz. Lantaklah ke dia. Kita pun bukan nak bulu macam tu. Suami pun bukan tak nak bulu. Kerana dia nak bagi tumbuh bulu, bulu tak tumbuh kat dia, tumbuh kat kita. Sorry ya, bahasa-bahasa saya kadang dia orang bulu ni kasar je tau. Tapi atas jawab soalan istilah bulu tu lah. Jadi kalau mana tempat-tempat yang dibenarkan buang. Tempat yang tak boleh, tak boleh. Yang tu yang asal nak sebut perjalanan syariah yang saya nak sebut tentu tadi lah. La ilaha illallah, kalau kita faham, kita nak ikut kehendak Allah, nak ikut hukum hakam Allah Ta'ala, kita serahkan semua urusan kita untuk Allah. Yang diri kita ni kita akan urus mengikut apa redha Allah Ta'ala, kita tak akan buat melainkan apa yang dia perintahkan. Baru betul tauhid dia. Baru saya sentuh sekali lalu ke zat tu. Betul tak? Kalau botak boleh bagi ada rambut dari segi itulah keharusan. Pasal memang tak, orang perempuan tak ada rambut ni memang pelik gila lah. Okay. Petua orang tua dulu senang je, ambil teh lembu, pancur dengan ayah tu, tepek. Petua jadi punya pasal nak buat sungguh orang punya pasal lah. Okey, saya sebut tu apa? La ilaha illallah, iaitu dalam bab zat. Itu ke bab sifat, kita hidup tak? Allah Ta'ala hidup tak? Siapa sebenarnya hidup? Kenapa pula Allah Ta'ala sebenarnya hidup? Pasal dia hidup yang tak mati. Kita hidup dan jangan tak tahu kita dulu mati. Dan memang hari-hari ni hidup dan duk mati. Hari-hari hidup mati. Bila kita mati? Siapa bagi hidup kita? Bagi fil la ilaha illallah. Bila bangunnya Allah yang bagi hidup aku. Baru dapat tauhid. Yang Rasulullah ajar apa? Alhamdulillahillazi ahyana. Dia yang bagi hidup aku selepas dia matikan aku. Kita feel hati kita kat dia, la ilaha illallah. Boleh menyawa tak? Siapa bagi nyawa kat kita? Siapa bagi kita bernafas? La ilaha illallah. Baru tauhid betul. Jadi kita bangun sedar tu dapat tauhid dah. Yang ni perjalanan hidup yang kita nak bagi dapat tauhid. Sahabat dapat tauhid ni. Ni. Dia dapat tauhid ni. Kita jenuh hajar, tak reti-reti, bebel lah tu. Dalam bebel tebal lah tu. Bodoh tu suku kan. Dah dia ajar pun tak mau makan ajar. Pasal benda macam ni dia kadang-kadang kena latih. Ni latihan ni. Macam mana nak ajar? Bangun je, bagi sedar aku ni mati. Tadi mati, ni hidup. Allah bagi hidup aku. Mana ada yang boleh bagi hidup aku melainkan hanya ke oksigen bagi kita hidup. Makhluk tak boleh. Makhluk bukan ilah, makhluk bukan Tuhan. Makhluk tak boleh menghidupkan kita. Oksigen tak boleh hidupkan kita. Makanan tak boleh hidupkan kita. Minuman bukan menghidupkan kita. Cuma kita makan ni, makan minum ni, oksigen ni, yang ni Allah yang bagi peraturan tu kat kita. Dan kita kena rasa ini peraturan yang Allah yang create untuk kita buat dan lakukan.
dan dia ada peraturan pula tu, kena ikut peraturan dia. Feel kita bukan feel dekat makanan, minuman, oksigen ni, tapi feel dekat Allah yang musabibul asbab. Dia yang khalik, dia yang mencipta oksigen, dia yang mencipta makanan, minuman, dia yang cipta badan kita boleh mencerna makanan, minuman dan oksigen ni. Baru la ilaha illallah kita betul. Pasal apa? Feel kita dekat Allah. Zat kita dia bagi jadi, sifat kita pun dia bagi jadi. Walaupun kita hidup, pasal apa? Hidup aku ni bukan milik aku, Allah yang bagi aku hidup. Aku ni asalnya mayat, dia yang bagi hidup aku. Yang memang sebenarnya hidup ialah Allah. Baru tauhid betul. Yang ni tauhid betul, yang Rasulullah ajar sahabat, yang Rasulullah, sahabat, tabi'in, ulama-ulama kita dapat ilmu ni tuan, dan ilmu ni lah yang sepatutnya kita terima dan kita belajar untuk dapatkan tauhid ni. Ni yang Rasulullah dia ajar apa? Dia ajar tu yang bila dia ajar kat tu para sahabat pada zaman tu, dia seorang asal, dia ajar la ilaha illallah. Apa saya ajar ni, benda ni menyalahi ke betul apa saya cakap ni? Betul ke tak? Sahabat agak-agak dia terima macam mana? Telan terus. Zuf. Pula tu dia faham bahasa Arab terus. La ilaha illallah, uluhiyah ni, sifat uluhiyah ni tak akan ada melainkan hanya pada Allah Ta'ala. Nisbah zat, nisbah sifat, nisbah af'al, nisbah asar, semua ni adalah hak Allah Ta'ala. Bab zat, bab sifat, bab af'al, bab asar. Dia sebut la ilaha illallah tu, dia faham tu kan? Pasal dia bahasa Arab. Memang zaman tu power punya Arab, bahasa fasaha dan balaghah dia. Ambil grab terus. Lepas tu kalau kena seksa pun dia capai tak? Allah. Dia faham tak kalau kata dia kena seksa, sakit, dia faham tak semua ni berlaku ketentuan Allah Ta'ala? Dia nak capai pun redha Allah Ta'ala, dia pun hamba Allah Ta'ala, yang seksa tu pun hamba Allah Ta'ala dia. Betul nak ikut apa? Betul kena seksa pun macam mana? Dia tak rasa sakit dan dia tak pernah rasa bermasalah kena seksa. Siapa? La ilaha. Kenapa pula? Ni kan ketentuan dia. Dia yang suruh aku beriman, aku beriman. Lepas tu dengan sebab aku beriman ni, orang seksa aku macam mana? La ilaha illallah. Allah tentu semua, redha je lah dengan apa ketentuan dia. Kalau kena seksa pun kena seksa lah. Janji aku datang akidah yang betul, dan memang semua ni datang daripada Allah Ta'ala. Lagi kena seksa, lagi yakin la ilaha illallah, ahad, ahad, ahad. Tak pernah rasa susah hati. Pasal apa? Pasal faham betul-betul la ilaha illallah tu. Saya nak sebut sekali lalu tu sifat. Ba'fa'al pun perbuatan. Pasal perbuatan ni ada perbuatan yang istilah kita punya ikhtiar, ada yang tak ada ikhtiar kita. Jantung kita ada ikhtiar. Ikhtiar kita ada. Jantung laju sangat, oi bagi pelan sikit. Boleh. Tekanan darah? Berapa gula dalam darah? Laju sangat angkat ubat. Ubat ke boleh ubah? Tak boleh juga. Okey. Tentang ikhtiar tu saya tak bincang tentang ikhtiar tu. Saya nak sebut bagi faham betul-betul siapa sebenarnya boleh buat perbuatan. Sebab dia suruh kita buat. Ni. Kita lari laju sangat, gedebuk apa? Berhenti ya, relax mendapat pun bukan kita punya usaha tak, betul tak? Maksudnya ada paru, dia akan ada perbuatan dia, jantung ada perbuatan dia, kita punya buah pinggang ada perbuatan dia, pankreas pun ada perbuatan dia, semua akan ada perbuatan dia. Setiap sel-sel kulit kita, sel darah kita ada perbuatan dia, aktiviti dia masing-masing sekarang, betul tak? Siapa atur perbuatan tu? Yang tu memang Allah Ta'ala punya. Yang kat kita ni sekarang ada ikhtiar tak? Nak dengar ke, nak tidur ke, nak apa, nak hayal ke, ada tak? Ada. Kalau ngantuk je masuk muka. Apa saya nak sebut ni? Kat kita ada ikhtiar tak? Ada. Yang tu ditaklif kat kita. Macam mana pun ikhtiar tu sebenarnya datang daripada siapa? Allah juga. Jadi siapa yang mempunyai kuasa sebenarnya? Tu ya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia yang cipta kita. Khalqi ni dia buat kat kita. Dan ta'malun, nisbah amal memang ada bahasa kat kita, kasab tu kat kita, tapi nisbah daripada tak ada perbuatan boleh hasil perbuatan. Siapa buat? Allah. Dia la ilaha illallah, la fa'il hakiki melainkan Allah Ta'ala. Bila kita dah buat tau, kita makan nasi kenyang, makanan yang mengenyangkan kita, kita gaji yang kerat, tak, kita ada perbuatannya, nampak asbab, tapi sebenarnya yang buat musabbibul asbab, Allah. Jadi siapa buat sebenarnya semua ni? Ba'asar, hasil daripada apa yang berlaku, walaupun tengok dengan tangan kita,
dengan percakapan kita, dengan asbab yang kita buat. Kita tanam pokok, kita bagi tumbuh. Tanah bagi tumbuh, matahari bagi tumbuh, baja bagi tumbuh, siapa bagi tumbuh? Jadi pokok boleh tumbuh, boleh mati, siapa punya kesan? Siapa punya? Zat, sifat, afal, asar, siapa? La ilaha illallah. Semua balik Allah, baru tauhid betul. Itu tauhid dari segi umum akidah. Perjalanan satu-satu kena betul pula syariat. Bab kesan ni, mana yang boleh bagi kesan, tak boleh kesan, mana yang kesan dibenarkan untuk kita buat, mana kesan yang tak dibenarkan dibuat, kena mengaji. Boleh minum arak tak untuk bagi kesan efektif kat kita, boleh tak? Arak ni nanti kalau kita minum jadi sihat, boleh? Dia boleh memanaskan badan, dia boleh hilangkan penyakit kencing manis darah tinggi. Boleh makan arak, minum arak? Doktor kata boleh? Ambil botol ni, katok kat kepala doktor tu. Doktor kata boleh. Kalau boleh sekalipun, dibenarkan tak kita ambil? Kenapa tak benar? Kita tertakluk di atas perintah Allah Ta'ala. Kalau doktor kata bagus makan babi ni, mana? Itu doktor. Tiba-tiba ada PhD punya orang kata babi boleh pakai macam ni, PhD babi betul. Jadi yang kena faham peraturan syarak ni satu. Pasal ada PhD holder lah ni sebut babi boleh. Babi pun kata dia dah rupa. Ni bukan rupa babi lah. Yang ni dah ubah jadi kapsul gelatin. Jadi ni bukan babi. Yang ni gelatin babi. Jadi dah bukan rupa babi. Jadi boleh makan. Ni Profesor babi ni, tak tahu. Pasal zaman ni ada. Saya sebut tu pasal ada. Saya sebut nama lagi, dia orang marah pula kan. Marah tak mahu saya nak sebut perjalanan syariat. Jadi kena tauhid bagi betul Allah Ta'ala. Syariat mesti kena betul lah. Betul. Bagi perjalanan betul. Mana yang boleh tengok, mana yang boleh dengar, mana boleh buat, mana tak boleh buat. Dalam masa yang proses pula macam mana nak asbab, tak kerti macam mana nak pandai, latihan, semua tu mesti ikut perjalanan syariat yang betul. Ustaz, ada orang kata yang baik tu datang daripada Allah, yang jahat, yang buruk tu datang daripada diri saya sendiri. Yang tu adalah kaedah adab bercakap. Sebab memang baik buruk datang oleh siapa sebenarnya? Syaitan siapa bagi jadi syaitan? Siapa bagi jadi Nabi Adam? Tapi syaitan pasal apa Allah Ta'ala hukumkan syaitan jadi syaitan? Pasal apa Nabi Adam Allah Ta'ala puji Nabi Adam ni mulia pasal jadi Nabi? Pasal apa? Pasal bercakap. Syaitan bila dia sesat, dia takabur, dia tak mau bagi penghormatan Nabi Adam. Dia tahu dia kata apa kat Allah Ta'ala? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinan lahum fil ardi. Ya Allah, dengan sebab engkau sesatkan aku. Dia kata apa? Allah Ta'ala sesatkan aku. Betul tak memang semua Allah Ta'ala sesat dan bagi petunjuk? Tapi kurang ajar cakap ni. Satu dia sesat, satu dia dapat laknat. Pasal beradab kau tak boleh cakap itu. Nabi Adam kalau tengok ada tak silap dia? Dia kata tak, ya Allah engkau yang menyebabkan aku keluar dari syurga ni. Engkau yang bagi nafsu kat aku, bagi teringin aku, duduk pula ada pokok khuldi. Kalau tak ada pokok khuldi ni tak keluar aku dari syurga. Dia kata gitu ke? Tak. Dia yang mengaku. Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Bagus tak dia? Itu adab dia ajar kita bercakap. Yang baik bagi orang Ta'ala. Orang Ta'ala bagi hidayah, petunjuk kita boleh. Yang buruk Rabbana zalamna anfusana. Syaitan macam mana? Yang buruk dia mau dibagi kat Allah Ta'ala. Ya Allah engkau yang sesatkan aku, kau panjangkan umur aku sampai akhirat. Allah Ta'ala bagi tak? Bagi, tapi kena laknat tak? Nak tak kena laknat? Nak kena laknat, ikut jalan Iblis. Sedap buaya itu. Nak menunjukkan apa? Tak dibenarkan kita menisbahkan benda buruk Allah Ta'ala. Satu kita malas, ya Allah kenapalah kau malaskan aku? No, kena sebab, ya Allah aku ni malas, ya Allah baiknya aku ni ngaji je tidur, apalah nak jadi aku ni. Itu kena buat kita. Mana tak tidurnya nasi lemak 3 bungkus, untuk ayam seketul, tayar tu 1 jam penuh, sambil tu pun duk minum air, mana tak kentuk. Cuba puasa ke apa ke, lapar sikit baru dia makan akal sikit. Koreksi diri anda untuk betulkan diri anda. Jangan apalah orang Ta'ala bagi kita aku ngantuk, aku nak mengaji, ya Allah kau ni kau bagi aku ngantuk lah, ya Allah. Okey aja itu. Itu perkataan syaitan punya style. Jadi perkataan kata yang baik pada orang Ta'ala memang kita diajar wa ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Apa yang baik ni daripada orang Ta'ala, wa ma asabaka min sayyi'atin
Famin nafsik. Katakan apa yang datang pada benda-benda buruk ni daripada diri kita. Betul kot. Tapi umum atas kita bicara la ilaha illallah, kata ada perjalanan dalam bab milik, mana boleh milik, boleh tak boleh milik. Dalam bab perbuatan, mana perbuatan yang boleh dinisbah pada Allah Ta'ala, mana tak boleh dinisbah pada Allah Ta'ala. Ada hukum-hukum yang kena belajar di situ dengan betul. Baru perjalanan tauhid kita betul, akidah betul, perjalanan mulut betul, adab cakap betul. Dan nisbah kita usahakan asbab yang kita ditaklifkan untuk buat asbab. Kalau bodoh pergi belajar, kalau gelap pasang lampu. Yang tu adalah bab yang memang kena mengaji suku untuk lihat perjalanan syariat yang Nabi Rasul ajar kita mana boleh tak boleh mana-mana. Jadi asal saya nak sebut tu, nak syarah kat tu pasal apa? Pasal Rasulullah bila datang la ilaha illallah, dijamin kau faham betul-betul la ilaha illallah ni berjaya dunia akhirat. Berjaya dunia akhirat. Fahaman macam mana? Fahaman tauhid macam ni. Satu, saya nak sebut ni pasal saya nak menunjukkan the whole view. Kita belajar semua ni, belajar syariat ni untuk capai la ilaha. Kita belajar semayang, puasa, zakat, muamalat, munakahat, jinayat ni pasal apa? Nak ikut hukum hakam Allah Ta'ala. Dan hukum hakam Allah Ta'ala ni pasal dia hakim, dia yang menetapkan segala-galanya kat kita. Dan kita cari rezeki pasal memang perintah cari rezeki ni ada, pagilah, makanlah, minumlah, tapi kena pastikan mana halal haram. Macam mana pun, siapa bagi rezeki sebenarnya? Rezeki Allah bagi. Satu, bila sampai waktu semayang, kena semayang tak? Sampai waktu mengaji, kena tutup kedai tak? Kalau terpaksa kena tutup, tutup lah. Walaupun dengan sebab pergi ngaji tu kena tutup kedai, siapa bagi rezeki? Allah ke kedai? Kadang-kadang masa kita tak pergi ngaji tu, seorang pun tak bagi. Tak ada orang pun. Pasal semua orang pakat pergi ngaji. Yang datang ni yang tak mengaji. Buat apa? Baik kita tutup kedai, sagi kita buka kedai, semua orang main mengaji main kedai kita. Boleh tak? Mustahil lah benda tu berlaku. Tak. Bahkan bila kita tutup kedai, semua orang tak puas hati kita tutup kedai. Bila kita buka macam mana, semua pakat serbu kat kedai kita. Di atas waktu yang kita tak buka tu, sepatutnya orang datang. Bila kita buka, walaupun masa yang pendek, semua pakat datang kedai kita. Best tak macam tu? Daripada kita dah buka kedai 24 jam, seorang pun tak bagi. Siapa tentu rezeki dia ni? Allah lah. Tawakal kat dia, serah kat dia. Apa waktu yang disuruh mengaji, pergi ngaji. Mana waktu disuruh ngajar, pergi ngajar. Mana yang disuruh meniaga, meniaga. Waktu semayang, pergi semayang. Jemaah. Peduli kan apa orang nak datang kedai kita. Yang penting ambil berat apa perintah Allah Ta'ala kita. Itu kita ni tengok juga. Baru tawakal. Kalau tidak tak tawakal. Kalau tidak dia bukan tawakal, tawakal. Tu bunyi bahasa Arab. Apa dia? Tawakal. Buat tawakal. Kita padahal pegang dengan duit, bukan pegang dengan Allah Ta'ala. Sadar hati bukan dengan Allah Ta'ala tapi dengan duit. Cuba bayar nak dapat 1 bilion, okey tak? Kalau 2.6 bilion sepatutnya macam mana? 2.6 bilion pun sebenarnya lagi susah hati dapat. Bukan senang. Apa? Siapa? Lagi pening dapat tu. Biar tak ada duit nak. Syarah tu panjang lagi kan. Tapi saya kata apa? Kita senang bukan duit bagi senang kita tau. Ada orang ada duit senang tak? Ada duit lagi tak senang. Apatah lagi ambil duit dengan cara yang tak senang, maka dia tidak akan disenangi. Dan tak senang pun jangan tak tahu. Kita biar tak ada duit tapi kita senang dengan Allah Ta'ala, daripada ada duit tapi tak senang dengan Allah Ta'ala. Saja nak syarah-syarah ni apa? Bagi faham la ilaha. Semua kita nak ke sana, semua nak bagi ke dia. Kita hidup ni pergi ingat Allah Ta'ala semua, ingat Allah Ta'ala semua. Apa kita buat pun matlamat kita orientasikan semua untuk sampai dia punya kemuncaan dia apa? Tak ada dalam hati aku melainkan semua Allah Ta'ala. Walaupun duduk dengan makhluk, hati yang ni memang kena makan masa belajar dan kena ada latihan. Apatah lagi guru, ada guru khas untuk bimbing kita, memang kena ada, baru boleh dapat macam ni. Yang ni yang kalau sekali lagi sebut, itu sebut sekali lalu kan. Yang ni yang saya duk pergi India, duk pergi belajar ni, pasal ada guru-guru yang mengajar dengan latihan macam ni. Kat Malaysia ni, pasal tak ada Malaysia tu saya pergi India. Saya orang pergi duduk pondok, saya mengaji dengan betul-betul guru. Saya tak dapat latihan macam tu. Pergi tempat luar negara, pergi tempat ada orang yang duk mengasuh akidah yang macam ni untuk bagi faham betul-betul la ilaha illallah ni yang sebenarnya macam mana, supaya hati kita betul-betul perjalanan hati ni 24 jam sentiasa ingat Allah Ta'ala.
Satu, tidur boleh ingat Allah Ta'ala, duduk ingat Allah Ta'ala, baring ingat Allah Ta'ala, dalam duduk tidur pun ingat Allah Ta'ala, bangun-bangun tidur ingat Allah Ta'ala terus. Pasal apa ni? Pasal perjalanan akidah betul. Kita macam mana? Duk ingat Allah Ta'ala pun tak ingat Allah Ta'ala. Bunda duk ingat Allah Ta'ala, tak ingat Allah Ta'ala. Sebut Allah, 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 Allah. Kau ada siapa? Allah, Allah, Allah. Ada siapa pula? Sebut saja. Kalau orang yang memang kenal Allah Ta'ala, walaupun mulut tak sebut Allah, hati pun tak lalu perkataan Allah, tengok je dia faham ni makhluk Allah, aku makhluk Allah, Allah khalik aku, Allah Ta'ala rezeki aku, Allah Ta'ala hakim aku, Allah Ta'ala jadikan aku, Allah Ta'ala ni. Kita boleh tangan, boleh angkat ni, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya aku boleh angkat ni, melainkan Allah yang beri. Datang kudrat semua, wa annal quwata lillahi jami'an. Kekuatan ni semua hak Allah Ta'ala, dia yang beri upaya kat aku. Walaupun mulut tak sebut Allah, hati ni tak hadirkan pun Allah ni, tapi macam mana faham tu ke Allah. Macam mana nak dapat latihan tauhid macam tu? Mesti ada kefahaman dan ada latihan tu. Dan di sebelah guru mesti ada guru ngajar. Ni saya duk ngajar tuan-tuan lah ni, tapi nanti tak, dia makan masa sikit. Ni sekali lalu tunjuk the whole view. Inilah maksud Rasulullah datang membawa ni mutakaffilan bi najahihim fid dunya wal akhirah. Walaupun hanya dia datang baru aja la ilaha illallah, orang nak nampak lah apa dia aja. Satu, orang yang faham kalau dia nak ikut tak Rasulullah tanpa syak dan ragu. Dan semua sahabat pakat pergi jumpa orang, cerita la ilaha illallah macam mana saya cerita ni, la ilaha illallah macam mana faham Nabi Muhammad ajar macam ni. Semua ni la ilaha illallah. Uluhiyah ni, sifat uluhiyah hanya kepada Allah Ta'ala. Uluhiyah dalam makna zat ke, sifat ke, af'al ke, asar ni semua adalah hak Allah, semua bagi ke Allah Ta'ala. Kita ni hidup matlamat kita, zat kita ke, sifat kita ke, perbuatan kita ke, apa yang kita buat pun semua adalah orientasi kamu, oriented untuk Allah. Bila semua orang sampaikan tauhid macam ni, sampai kalau sahabat tu bayangkan, semua orang gila tak kat Rasulullah? Siapa yang boleh ajar sahabat faham macam ni? Siapa? Siapa yang nak mendalamkan fahaman macam ni? Siapa? Semua kena rujuk kat Rasulullah lah. Satu pun kita zaman kita kena cari guru yang boleh ajar ni, baru kita boleh sampai. Kalau cari yang guru tak sampai, dia tak sampai. Dia tak sampai. Setiap orang yang boleh sampai saja yang boleh menyampaikan orang yang tak sampai supaya sampai. Dan dia pula dengan belajar dengan disiplin ilmu yang betul, dan dulu dia pun tak sampai dan dia boleh belajar untuk sampai. Dan macam mana dia dah sampai dengan latihan yang dia ada menyebabkan dia boleh sampai. Dia boleh ajar, dia boleh produce orang lain untuk orang lain boleh sampai macam mana dia dah sampai dulu. Boleh faham tak dia cakap apa? Boleh? Yang inilah perjalanan ulama-ulama dah awliya. Saya dulu bukan reti baca kitab tak baris, tapi ada tok guru yang boleh ajar kita daripada kitab macam mana nak bawa baris, sampai boleh bawa baris. Sampai ada baris pun kita boleh tahu yang ni baris tak betul, sepatutnya baris macam ni. Jadi dia dah dapat ilmu tu dan dia boleh produce kita untuk kita dah jadi macam dia. Itu produce ilmu nahwu, sharaf, balaghah, tafsir, hadis, fiqh. Ni saya nak cerita apa ni? Tauhid. Macam mana orang yang dah sampai tauhid, dia dah sampai, dia boleh ajar macam mana ilmu untuk kita boleh sampai macam mana dia dah sampai. Pasal dia pun dulu melalui proses tu juga baru boleh sampai. Satu orang nak dapat tauhid dengan tanpa guru, tanpa ada orang yang dah sampai, untuk sampai mustahil sampai. Mustahil sampai. Satu, belajar dengan guru, belajar dengan proses tarbiyah, belajar dengan talaki, belajar dengan ada disiplin. Yang guru adalah guru, mesti ada dia asuh, apa asuhan dia, apa pedoman dia, apa tips dia. Kalau atas bahasa tips tu, atas kata homework, apa homework yang kena buat. Dia ada latihan macam tu. Macam mana buat asal saya duk syarah ni sekadar untuk kata Rasulullah dia datang walaupun la ilaha illallah, apa dia jamin dunia akhirat jaya, dapat najah. Dan Rasulullah datang juga dia kata apa? Wa anna hadza syar'a yunasibu zamanahu. Bahawasanya syarak ini adalah munasabah, sesuai pada zaman Nabi yang ursila fihi, yang zaman itu dia diutus, dia dihantar padanya, pada alazi, pada zaman tersebut, ila inqidai hazi dunya, sehingga selesailah dunia ini. Apa inqida dunia, selesai dunia ni apa? Kiamat. Satu, kita belajar ni tauhid dia, supaya semua boleh fokus Allah Ta'ala. Macam mana nak tahu perjalanan hukum hakam Allah Ta'ala? Kena belajar apa pula? PK tu yang belajar, ajar PK tu.
muamalat macam mana, ibadat macam mana, munakahat macam mana, jinayat macam mana. Pasal apa? Pasal syariat dia bagi tahu dah, nak bagi selamat, tauhid bagi betul, maksudnya perjalanan batin mesti faham ke Allah Taala, refer ke dia, rujuk ke dia, sedar ke dia, faham ke dia, kita feel kat dia. Lagi apa? Nak hidup ni, perjalanan asbab ni buat macam mana? Ibadat mesti ikut ibadat Rasulullah aja. Muamalat macam mana muamalat Rasulullah aja. Munakahat Rasulullah. Macam mana sistem perundangan masyarakat. Jinayat kalau ada salah, jinayat ikut Rasulullah. Adab Rasulullah aja. Kalau sebuah apa lagi? Bab tanggungjawab, macam mana Rasulullah ajar tanggungjawab siapa? Apa yang tanggungjawab dia? Mana portfolio masing-masing, satu-satu apa dia? Mesti semua ikut hak perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang kena belajar syariat dia. Lepas tu kena belajar fiqh pula. Nak adab pula. Itu yang bab belajar apa ada adab. Itu esoknya pelajaran. Ta'limun ta'lim pula. Macam mana proses dia pula, dah belajar satu apa adab dia sini, kaedah nak gantung selayut tak selayut, ulang nak bagi ulang, nak ulang berapa kali, apa pelajaran nak ambil sabak tak sabak, semua proses mesti ikut Rasulullah ajar. Saja saya sebut tu nak bagi nampak the whole view perjalanan kita. Pasal Rasulullah mula-mula datang dia bagi cerita ni. Ni dia. Detail macam mana? 23 tahun lah. Kalau Rasulullah kat sahabat 23 tahun, kita berapa tahun ke? 23 tahun tu Rasulullah, sahabat yang Rasulullah full time lah. Kita part time apa? Week time. Tu pun tak tolak tidur tu. Saja saya suka rusik yang tu kan. Yang tu ustaz ni duk katok tidur. Tu ambil air masuk lah, buatlah sahabat yang tidur. Pasal kadang-kadang cuaca tu kata kan. Baik. Dan dia kata, Rasulullah kata lagi, wa huwa nasikhun li katsirin min ahkami syara'i rusul alladhi ursilu qablahu fi zamanil madhi. Huwa kata dia, syarak yang Rasulullah bawa ni. Jadi kalau bahasa mudah dia, Quran yang dia bawa tu, syarak dia nasikhun adalah memansuhkan, membatalkan li katsirin min ahkami syara'i rusul, membatalkan bagi banyak daripada hukum hakam syarak rusul-rusul allazi, yang rusul-rusul ni ursilu qablahu, yang telah diutuskan sebelum Nabi SAW fi zamanil madhi, pada zaman yang lalu. Jadi Rasulullah turun Quran memansuhkan apa? Taurat, Injil, Zabur, semua kebanyakannya, walaupun ada sebahagiannya yang sama, tapi kebanyakannya mansuh. Satulah Nabi Muhammad, dia bukan saja Nabi, tapi dia ialah Rasul. Pasal ada syariat yang dia datang, dia memansuhkan. Antara ciri Nabi Rasul, beza dia apa? Rasul mesti dia datang membawa syariat baru untuk memansuhkan syariat sebelumnya. Itu Rasul. Jadi ada syariat yang dihantar pada Nabi yang sebelumnya fi zamanil madhi allazi, yang kata dia syariat zaman ni kana stilkal ahkamu mansuhatu tunasibuhu, yang hukum yang dimansuhkan dengan datang syariat Nabi ini adalah munasabahkan dia. Pasal zaman Nabi Isa ada hukum yang munasabah dengan Nabi Isa, Nabi Musa, antaranya Nabi Adam, Nabi Idris. Awal-awal Nabi-Nabi dan Rasul dulu, dia ada hukum hakam yang munasabah zaman dia. Bila sampai zaman Nabi Muhammad ni, dia kemuncak. Maksudnya yang ni ialah hukum yang paling relevan untuk dipakai zaman dia dan sehingga kiamat. Nombor satu, beruntung tak belajar fiqh. Pasal apa? Pasal boleh pakai sampai kiamat. Kalau belajar bahasa Malaysia, ubah, Jawi ubah. Jawi ubah. Dulu Jawi utusan Malaysia, sebelum tu Jawi Zabah, itu Jawi utusan Melayu. Itu Jawi dulu zaman saya mengaji STP dulu, Jawi Dian. Tahu tak? Dia panggil Dian kan? Tak tahu? Diam je lah. Tak tahu kerti nak syarah pun panjang. Maksudnya ada kaedah Jawi. Tambah Jawi model lagi. Ada kaedah Jawi dengan vokal, tak vokal, ada huruf V, Va. Nak tak apa pula saya pun tak kerti. Saya tak boleh ajar anak saya Jawi sekarang. Saya ajar semua salah. Dia nak kembalikan balik apa, saya tak tahu lah pula apa portion yang sekarang ni. Tapi saya nak sebut apa, belajar Jawi pun sakit kembali. Siapa sentiasa berubah. Belajar sukatan pelajaran pun berubah, matematik pun berubah, sains pun berubah. Fiqh macam mana? Rukun wuduk tu, rukun wuduk dah, kentut batal wuduk dah.
Ustaz moden je lah ni, tak batal. Saja saya nak ustaz moden tu. Kalau kita belajar hak betul-betul babi haram tak? Kena samak tak 7 kali? Ada ustaz babi yang kata tak payah samak. Saya saja nak gunakan bahasa-bahasa macam tu. Siapa ustaz babi tu? Tanya lain lah. Profesor babi ni. Dia boleh kata tak payah samak sampai dia fitnah Imam Syafi'i. Dia tahu Imam Nawawi pun kata dalam kitab dia tak payah samak 7 kali. Pampoi. Merepek sampai macam tu profesor tu. Jadi asal nak sebut ialah kita belajar fiqah ni je belajar dengan fiqh Syafi'i ni sampai kiamat boleh pakai. Sampai turun Nabi Isa pun Nabi Isa kata betul fiqah kau. Jamin punya, betul punya. Tapi kalau tuan-tuan ikut fiqah tak ada mazhab tu belum tentu betul. Dengar dulu. Fiqah kita ikut Syafi'i, Imam Syafi'i mazhab betul tak? Hanafi betul tak? Maliki betul tak? Walaupun istilahnya kita tak masuk mazhab dengan elok ayat tu. Kita gila ikut Syafi'i, tak mau ikut mazhab lain. Betul tak kita punya fiqah tu? Kalau kata Nabi Isa esok turun kan, lepas dia bunuh Dajjal tu, dia akan memerintah orang Islam. Kita tahu mazhab Syafi'i je. Nanti tahu Imam Syafi'i. Nabi Isa akan kata apa? Teruskan je amalan kau tu. Betul lah. Pasal dia akan menghukum dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara sebahagian daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengikut mazhab Syafi'i. Pasal bila mengikut mazhab Syafi'i ni, sebahagian daripada ajaran Nabi itu ada dalam mazhab Syafi'i. Sebahagian daripada mazhab tu ialah ada dalam mazhab Hanafi. Cuma esok agak-agak masalah macam mana? Tanyalah Nabi Isa sendiri. Dia ada orang satu, tanyalah. Kalau imam tinggal rakaat betul makmum, macam mana nak buat dengan makmum ni? Jawab dengan mazhab Syafi'i tau. Nabi Isa kata apa? Betul je kan kau? Jangan tak tahu tau. Tapi kalau jawab saya Wahabi, ahad. Dengar saya nak sebut ayat disiplin ilmu yang ulama itu syarah lama dah benda-benda tu. Pasal kita mengaji kalau ikut betul-betul macam mana ulama-ulama dulu yang pakar-pakar ni, kalau dia datang perjalanan yang betul, memang ulama ahli mujtahid, ulama yang mujtahid yang betul, memang kita ikut mereka adalah betul punya dan memang boleh dipakai sepanjang zaman. Satu kitab panjang kita dipakai Batu Qorib tu 1000 tahun dulu dah yang seumpama fik macam tu daripada Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i lahir dan kurun kedua nak masuk kurun ketiga kan, lahir dan wafat dia. Jadi kalau dengan kita ni 1200 tahun lebih lah. Dengan kaedah yang mazhab Imam Syafi'i yang kita baca Batu Qorib tu, dengan kaedah-kaedah dia tu, dia dah 1200 tahun dah pakai. Boleh pakai lagi lah ni. Sampai lah ni pakai lagi. Orang sekarang je yang tak mau pakai. Kita tak mau pakai mazhab, kita pakai Quran dan hadis. Konon. Okey. Dengar saya bahasa konon. Baik, Rasulullah datang bawa syariat sampai akhir zaman. Satu asal saya sebut ialah tak rugi ngaji fiqah. Tauhid memang kena ngaji pasal nak sampai ke orang taklah. Fiqah. Ngaji fiqah. Ngaji sejarah berapa lama pakai? Tak pakai untuk SPM je. Habis-habis SPM tu tak pakai tu. Tapi sampai lah ni ingat Sriwijaya, Majapahit, Kerajaan Melayu Funan, waktu cari borobudur. Borobudur apa? Saja saya sebut-sebut dengan bunyi-bunyi belak-belak tu. Tak apa benda belajar. Bukan dapat manfaat, bukan dapat iman pun. Temanggi, temasik, apa-apa lah. Negeri Melayu bersekutu, belajar UMNO perikatan. Itu tukar-tukar PAN lah ni. Itu ada parti baru lah ni, tahu benda lah nak buat. Itu tukar je. Buat penat ni belajar sejarah kan. Cuba belajar Islam. Mana? Iman Allah. Allah kidam, baqa, wujud, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi. Macam mana? Sampai kiamat pakai tu Allah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. La ilaha illallah, mesti hadir Allah Ta'ala, zat, sifat, af'al, asar. Macam mana? Sampai kiamat kau pakai. Tak ada, takkan terjadi, tak ada tempat yang jadi tak relevan punya. Tak ada pasal Wahabi lah ni tak relevan, sifat 20 itu aja Allah duduk di langit ni. Jadi kalau umat Nabi dulu, kenapa zaman Nabi Muhammad ada syariat yang boleh memansuh dulu? Pasal dulu dia sesuai zaman dulu. Syariat Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad dan sepanjang zaman dia akan takkan berubah. Sama hukum. Riba haram tak? Sampai bila haram? Kalau ada orang kata ni,
fiqh ni dia akan berubah mengikut semasa. Jadi zaman Nabi memang riba ni haram. Zaman kita ni riba ni, kalau kita tak laksanakan hukum konvensional macam ni, kita tak ambil riba macam ni, yang ni darurat. Jadi darurat tubihu mahzurat. Jadi hukum ni akan berubah. Jadi Islam ni dia mengikut semasa. Allah Taala dia jadikan Islam ni agama mudah. Macam tu zaman ni ustaz-ustaz lah ni. Macam tu. Agama mudah ni. Ada panel syariah bukan untuk bagi betul apa yang salah, tapi yang salah tu dia bagi betul. Kita tak apa, sebenarnya ada keharusan dalam syarak untuk kita ambil perkara macam ni. Nampak? Kalau syariat dulu macam mana? Dah siap dah apa benda halal haram. Yang mana tak betul tu ubah bagi betul ikut oleh alamat. Itu je kaedah dia. Sikit kalau saya sebut isu apa? Isu vaksin kan. Nah ni wajib vaksin bukan vaksin. Sebutlah macam mana vaksin. Wajib kan? Vak boh okey, wajib. Dia suruh wajib nanti Zat. Mula-mula hang bagi wajib tu. Wajib kan bersihnya ia daripada babi, najis. Tu dulu. Nah, bila nak bela bakteria ni boleh bela dalam sup, boleh. Dalam bubur lambuk boleh. Bakteria ni mesti bela dia tempat najis tau. Antara najis ni darah. Dia ada sumber protein dia. Protein nak pakai protein apa? Dan apa tempat yang medium yang paling sesuai untuk biar bakteria? Tahu tak apa dia? Babi lah. Orang kata kami tak pakai babi. Tapi memang tak pakai babi, tapi dia punya medium untuk membiarkan bakteria tu ialah kalau bagi lemak babi apa babi, kalau tak babi pun lembu. Pasal ada protein apa kan, lembunya siapa sembelih, yang tu dia tak tekan pun, pastikan dia bersih, tak ada pun ni dia kata apa, pastikan cocok. Tampar sekali tu. Saya punya style ni tu lah. Misal kat pondok ni, memang kami pondok ni dah di level lah kan. Antara yang duduk kelari selalu saya lah, antara yang bercakap tu. Dia orang nak buat beberapa pertemuan lah. Kalau Perak ni memang masyhur lah, pondok Pengelah Hulu. Pasal dulu arwah batin ada lagi kan. Ni saya tak ada pun. Hari tu pun ada pertemuan sekali. Masa arwah Tok Guru ada pun sekali dalam satu majlis pula tu ada. Saya juru cakap lagi pondok lah kan. Dia orang kadang majlis fatwa. Saya kata ahli majlis fatwa ada sini, tanya dia. Dia kata ahli majlis fatwa pun kata wajib. Tanya, ahli majlis fatwa. Tanya mana? Memang wajib ke vaksin? Tok Guru gelak tak ada wajib ni. Kena atas kepala sebiji-sebiji gedebuk. Saya juga seronok ni pasal Tok Guru bela saya tu, saya seronok. Satu sekarang saya berani. Ni dia orang tangguh berapa kali pertemuan ni. Yang terdekat minggu depan lah, minggu kedua bulan 8 ni. Pasal minggu ni kalau ikut nak buat hari ni kat pondok, tapi pasal ada doktor apa-apa yang tak ada, dia nak panggil doktor yang special sikit, yang pakar sikit untuk bagi penjelasan tentang vaksin dan nak katakan wajibnya vaksin ni. Jadi kalau nak dengar boleh pergi Pengelah Hulu. Ya, cakap macam mana. Kami di pondok ni memang telah dilabelkan sebagai apa istilah dia orang panggil, tidak mesra dengan cadangan-cadangan kerajaan dan program-program kesihatan untuk rakyat. Tidak mesra, istilah dia tak mesra dengan Kementerian Kesihatan untuk menerima suntikan. Itu bahasa dia pakai. Budak pondok, orang pondok ni memang tak mesra. Memang tak mesra pun. Hampa pun tak pernah mesra dengan syarak. Tak, misi pakai ketat, tak mesra pun dengan syarak. Misi pakai ketat tak? Siapa ada misi ni? Ada? Sedap tak ni. Adakah suami yang isteri misi ada? Kamu ketat-ketat boleh tak? Awak tak boleh pakai longgar, pakai tudung labu-labu, tak boleh? Kalau pakai tudung macam mana? Tudung kena masuk dalam. Baju tak boleh pakai baju longgar, mana boleh? Dia nanti tersangkut, terserebeh sana, terserebeh sini. Ya ke? Macam tu ke? Mula saya guna bahasa macam-macam tu. Apa saya nak sebut ni?
hukum yang kalau memang dah syariat yang dah ada tu yang kita belajar hukum fiqh sampai kiamat boleh pakai kan, tak ada masalah ni. Apa nak sebut itu bab tauhid jadi asal nak sebut Rasulullah memang dia datang akidah satu dan syariat dia sesuai zaman dia dan syariat dia sampai hari kiamat boleh pakai. Satu, tak rugi belajar fiqh. Nah, kena belajar tak fiqh. Sekalipun katalah kita belajar tu benda-benda yang lambat ni orang tak pakai. Kita fiqh ni nanti nak masuk bab peraid pun berapa orang lah pakai peraid lah ni. Nak belajar pun agak heavy juga belajar anu nanti. Macam mana? Belajar je. Dan saya belajar pun antara tempat susah tentang belajar fiqh ni apa? Belajar bab hamba. Satu tak pakai. Bukan ada macam boleh anda akan dijual jadi hamba saya. Mana ada macam tu. Bersih hamba mesti lalui peperangan. Walaupun tak ada dah sistem hamba, tapi pelajaran hamba tu diajar di pondok dan tanya saya bab hamba. Memang saya kerti sebiji-sebiji bab tu. Mana istibrak, tak istibrak, hamba mudabbar, mukatab, sebiji-sebiji. Kitab tebal-tebal ngaji untuk susah-susah lah tu. Hukum hakam yang berkaitan bab hamba, macam mana nak buat macam ni, hamba ni kahwin macam ni. Kita kalau macam-macam tu nak sebut. Susah payah belajar. Pasal apa? Pasal memang hukum syariat. Dan kalau panjang umur kita bertemu dengan Nabi Isa esok, hamba ramai tak? Dan tak mustahil esok kalau kita tahu tu Nabi Isa kata apa? Nak rujuk jumpa ustaz ni. Dia Nabi Rasul betul tak? Dia dapat tak? Wahyu-wahyu siapa yang tahu tak tahu, siapa yang betul-betul ikut syariat Nabi tak? Dia boleh tahu ni. Jumpa ustaz ni. Jumpa pakcik ni. Jumpa ustazah ni makcik ni. Dia belajar dulu dengan Ustaz Ahmad Razani dulu. Ustaz Ahmad Razani masa tu mati dah. Masa tu mati dah. Yang ni tidur saya tak boleh ambil rujukan. Tak lagi dia jawab mampu. Saja melawak tu menyambil. Okey. Nak sebut tu belajarlah hukum hakam yang ulama dulu yang betulnya tu. Pasal kalau betul dia tak ubah. Kalau lah ni kau baca risalah bab zakat je misalnya. Apa buku teks yang mana-mana buku ke apa-apa teks tentang zakat misalnya. Dengan apa yang kita dah belajar fiqh tu. Tengok apa yang kita belajar. Semua pelik. Tak apa-apalah zakat pendapatan, zakat kredit SP, zakat. Tahu benda ke? Zakat tak sepatutnya zakat. Dia kata zakat. Yang kena zakat tak kena zakat. Semua dia ubah daripada hukum asal. Baik. Wa annahu yanhahum an awaida wa akhlaqin qabihatin mudarratin bisalihihim warasuha an abaihim aw zayyana lahum syaitanu wa aqbahu shay'in minha ibadatul awthan wan niran wal ahjar wal ashjar wa annahu ya'muruhum bi tauhidillah ta'ala. Panjang enggak tu? Rasa berhenti situ. Dasar kita sebut apa saya dah ajar ni segi tauhid tadi. Nak kata Rasulullah dia datang memang dia benar. Antara ajaran dia ialah bawa tauhid supaya kita capai sungguh Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Dan perjalanan syariat mesti ikut perjalanan syariat dia. Saya duk syarah apa tu cerita tu cuma bentuk dia macam tu lah. Dan juga dia masih lagi nak cerita nanti Rasulullah datang dia akan sebut beberapa perkara lagi. Yang ni kedatangan Rasulullah yang bila dia datang ni nafsu akan tak suka. Situ yang masalah ni. Kalau sekali lalu saya sebut macam ni, riba, kalau masih kata riba ni haram nanti akan terhalang tak kemajuan Malaysia? Enggak soalan saya tu. Boleh faham saya cakap apa tak? Kalau kata riba ni haram, terhalang tak kemajuan Malaysia? Tak terhalang. Kalau dia tak akidah kita memang tak terhalang. Rezeki orang tak tentu, mesti tak terhalangnya. Maksud dia memang macam tu, memang baguslah. Saya nak sebut kalau pahaman orang awam ni, kalau kita kata kalau riba ni haram, dia orang akan fikir macam mana? Bila ada riba haram, betul kita nak pergi bank mana? Bank tak ada. Takkan semua orang nak pergi bank Islam je. Tak boleh beli kereta lah, kena ambil loan. Rumah tak boleh beli. Takkan kita nak duduk jambatan kot. Kita ambil bila kita ambil rumah, duit bukan ada. Terhalang. Untuk bank dunia ni, ni riba tu. Kita nak makan apa? Takkan nak makan baju baku je. Orang yang beranggap masalah dia macam tu.
Kalau kita macam mana? Positif kan tu. Riba orang kata haram, kalau makan pun bagus lah. Kau nak makan riba, tak makan api neraka. Kalau kita punya kaedah dengan riba, selesai. Dia orang macam mana? Dia orang nak nilai ikut kepala otak dia, nak mewah. Satu, bila ada ukuran asal yang masih dikekalkan, macam mana? Murut dia kan? Dia orang nak suap macam mana? Mana-mana yang boleh ubah status. Sebenarnya riba ni yang haram, yang riba. Jadi yang ni bukan riba, yang ni interest. Ditukar nama sikit, diotor sikit. Yang ni sebenarnya bukan riba. Ini adalah sebenarnya faedah charge, perkhidmatan. Ini adalah charge perkhidmatan, service charge. Ini bukan riba. Ini service charge. Dulu ditukar nama, faedah, bunga, kan? Apa nama. Sekarang service charge. Lepas ni menatang apa charge, tak tahu lah dia nama apa. GST je. GST dah. Kalau lima ingat GST lah, tiap bulan kena berapa ribu tau. Naik lagi lah ni. 18 tu tak? Oh Allah. Apa saya nak sebut ni? Yang ni adalah suasana yang berlaku apabila kita ambil hukum asal tu. Tengok saya buat misal. Kalau kita ketatkan undang-undang pakaian wanita yang memang, kalau mazhab Syafi'i macam mana? Kena bawa hijab. Macam mana nak bawa hijab? Saya dah salahkan, saya pernah salahkan tu kan. Untuk orang perempuan nanti siapa nak kahwin? Orang tak kenal orang perempuan, siapa nak kahwin? Aku nak kahwin juga. Jadi kalau tutup muka duk hijab je, siapa nak kahwin dengan aku? Ni kepala otak orang, kepala sentot macam ni. Kalau ikut macam mana? Lagi kau tutup, lagi orang nak cari nak kahwin dengan kau. Siapa? Orang tertanya-tanya, siapa dia ni tutup-tutup ni? Tuan kalau tengok saya tu ada benda saya bawa, saya tak tunjukkan apa benda ni, berbungkus, misteri tak? Nak tak? Nak bayar mahar yang mahal, harga yang mahal, 3,000 ambil. Nak tak? Tengok pula memang benda baik, takkan dia nak bagi benda tak baik. Ustaz, okey, betul tak? Ni kalau buka je, sekali nak ambil. Bagi beri pun tak nak aku kenal je. Huduh. Batal pun. Yang ni kalau dulu ni buka-buka huduh macam mana? Memanglah rupa huduh, tapi bila berbalut bungkus ni maksudnya dia ada satu benda yang baik kat dia, satu dia bungkus. Syariat ajar cantik lah. Cuma benda tu sekarang dia negatif kan? Negatif kan? Benda tu cantik syariat. Allah. InsyaAllah kita belajar banyak ni untuk sambung fiqah ni insyaAllah. Kenapa soalan tu ada sekitar tu, asal tajuk kita tauhid fiqh situ lah kan. Ambil fahaman agama dengan membaca. Kita kaedah fahaman membaca yang diajar dengan syariat adalah berguru. Bukan kaedah kita dengan membaca. Dengar elok-elok ayat. Zaman sekarang kalau saya sebut benda macam ni memang orang pelik kan. Ustaz ni macam ketinggalan zaman apa. Dah. Dengar elok-elok. Datang syariat mengajar kita proses ilmu adalah dengan berguru, bukan dengan membaca. Membaca bukan proses ilmu. Dengar elok. Membaca bukan proses ilmu. Tidak. Sekali lagi nak sebut, nak ulang. Membaca bukan proses untuk ilmu. Rasulullah ni sebut dengan isyarat hadis dia. Innamal ilmu bita'allum. Hanya saja dia salah satu pengakuan fakta. Hanya saja ilmu bita'allum. Kalau ada orang dalil ni, kau orang taklah suruh ikra'. Memang ikra' kau bagi faham elok-elok kisah ikra' tu. Kisah ikra' tu bukan kisah suruh baca buku. Ikra' tu adalah kisah untuk berguru. Rasulullah boleh baca? Betul pasal apa suruh ikra'? Rasulullah hafal Quran? Tak hafal Quran? Rasulullah tak hafal Quran? Biar benar. Weh, hafal lah. Mula memang tak hafal. Tapi bila dia dapat Quran, dia hafal tak? Dengar ni, hafalan dia, tahap dia macam mana? Tak pernah dia minta Jibril mengulang setiap kali Quran dia baca. Sekali dia baca, simpan terus. Okey, perlu tak catatan? Kenapa orang tak suruh baca, sedangkan dia tak boleh membaca? Adakah suruhan tu memang suruh baca? Suruh apa? Suruh berguru. Maksudnya apa? Orang tak pandai baca pun, macam kita Arab je, siapa boleh baca? Okey. Tapi pasal apa belajar? Pasal saya baca.
Saya guru, saya ajar. Walaupun nak baca tak pandai, memang saya nak baca tak pandai, tapi ustaz ajar macam ni. Cukup lah. Kalau boleh baca betul-betul lagi bagus. Nak baca pun kadang jangan kata Arab, baca Melayu pun baca tak faham. Betul? Jadi yang penting tu apa? Baca ke guru? Guru. Jadi Rasulullah memang dia tak boleh membaca, tapi berguru tak? Hafal tak? Pasal apa boleh hafal? Pasal guru aja. Guru baca yang kat dia ingat, faham. Jadi asal soalan tu, apa pandangan ambil ilmu dengan membaca? Tak, berguru. Dan berguru pun bukan berguru dengan Google, dengan YouTube, tak, WhatsApp, tak. Tu yang penting tu. Pasal Google macam-macam ada, WhatsApp macam-macam ada, lain grup lain cuaca, betul tak? Individu satu kan, lain grup lain cuaca. Saya lah ni grup-grup macam-macam ada. Ada Wahabi Totok, ada Wahabi original, ada Aswaja awak, ada Aswaja Cahaya, ada Aswaja Mangkau awak, ada macam-macam grup ada. Perak ni ada grup panel kerja akidah pun ada satu grup lah ni. Grup saya kat 30 lah ni. Apa saya nak sebut ni, macam-macam cuaca boleh. Nak buang pun saya juga. Ada grup Marifat dan Hakikat, ada satu grup ni cerita Marifat Hakikat je. Semua Allah, buta selain pada Allah Ta'ala, buta selain Allah Ta'ala. Syariah ni macam tak pakai. Buruk buta tu buta selain pada Allah Ta'ala. Semua ingat Allah je. Apa pun semua Allah. Kita lah ni ekonomi telah ikut cara orang putih, semua datang pada Allah Ta'ala. Faham positif lah. Memang positif dan sudut semua datang pada Allah Ta'ala, tapi kau membiarkan benda yang haram itu adalah haram, adalah salah. Ada yang buta macam tu. Grup kat tu nak kata tinggal saja nak tahu info. Rupanya manusia ni macam ni. Keliling saya maklumat sekali macam ni. Satu saya ngajar dia pergi semua kan. Itu. Nak tutup link pun boleh juga, kerana berserabut juga. Apa saya nak sebut ni? Jadi saya jawab tu soalan rasanya. Jadi nak sebut apa? Memang kaedah kita mengaji ni, pastikan guru betul bila jawab dengan dia. Walaupun kita tak pandai baca apa yang dia pandai baca, pastikan guru tu betul. Satu, Jibril guru dia, Rasulullah belajar dengan Jibril, betul tak? Walaupun Rasulullah tak boleh baca, pasal dia terima daripada betul, tak ada masalah. Dan bila membaca, kita akan membaca hatta kita baca benda yang tak betul, betul tak? Itu yang saya sebut tadi sebelum masuk tadi. Dengar ada geng-geng Syiah ni, antara sebab dia jadi Syiah macam apa? Pasal dia membaca buku. Ada satu buku yang bertajuk Fatimah Az-Zahra. Walaupun saya tak pernah mengenali Fatimah Az-Zahra ni, dengan apa saya baca ni, saya dapat mengetahui bahawasanya memang ahli bait ni adalah satu benda yang sangat special. Ahli bait, bila faham ahli bait ni apa? Ada orang tak faham ahli bait ni, jangan tak tahu, kena sensor, ada sensitif dia tu. Syiah istilah lah ni. Kalau dalam ahli bait ni Syiah, walaupun dalam Quran ahli bait tu ada maksud dia kan, tapi dah jadi istilah. Kalau Syiah ni ahli bait, sebut ahli bait production, siap tu. Tengok tisu ni bukan premier, ahli bait production. Ya, siap ahli bait ni jaga Syiah. Kopi ahli bait, jaga tu. Maksudnya Syiah macam tu. Jangan tak tahu. Jadi dia kata apa? Ahli bait. Jadi pasal apa? Baca buku Syiah. Syiah kau. Kau tak tahu pun Syiah mana sesat dia. Semua yang ada ni semua mengajar kita kebaikan. Kebaikan cara Syiah. Masalah. Liberal dia akan kata dia bagus, Wahabi kata dia bagus, semua kata bagus. Mana ada cerita tak bagus? Rompak pun kata bagus. Kita boleh kaya cepat. Nak kaya cepat macam ni. Bila kita akan memiliki duit 1 juta dengan proses macam ni, kita akan dapat juta. Tak sampai dalam masa 3 bulan. Bayangkan dalam masa 6 bulan, berapa angka kosong yang kita akan memiliki. Kita itulah. Saya nak cerita apa ni? Cerita melalui bacaan. Inilah kaya kita. Kalau kita memang ada panduan, memang ada guru macam mana? Kau ceritalah kempen 4 juta ke 4 bilion ke? Lepas saya guna ambil saya. Baik aku menegur madu lagi bagus. Sikit-sikit memang itu. Allahuakbar. Itu kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. 11.50 insyaallah.